Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 Oktober 2023. Saya Ridwan bersama dengan Syafiqah akan bersama dengan anda. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai berita Pagi, Sabah, Sarawak, Berita Sukan dan juga Kanta 744. Dan sekarang tiba masanya untuk Selamat Pagi Malaysia ke udara 2 jam hari ini. Ya, pastinya di saluran berita RTM MyFreeview 123 TV1 juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa berita dalam dan juga luar negara, pastinya di Instagram, Facebook dan juga di aplikasi X Berita RTM. Hari ini padat dengan pelbagai pengisian, tapi kita nak mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan isu Palestin dan juga Israel, di mana pada sidang kemuncak ASEAN dan GCC akan memberikan fokus mengenai isu ini. Jadi konflik Palestin-Israel menjadi antara agenda utama yang akan dibincangkan pada sidang kemuncak pertama pemimpin ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk yang dihoskan Arab Saudi di Riyadh hari ini. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak tersebut menjadi peluang terbaik mengadakan perbincangan mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman Israel ke atas rakyat Palestin. Jadi itu dia antara sedikit berita dapat kita kongsikan, terutamanya aktiviti Perdana Menteri kita yang akan ke sidang kemuncak ASEAN dan juga GCC. Okey. Dan seterusnya untuk kita kongsikan kepada anda semua, ini saya boleh katakan juga sebagai pasca bajet 2024. Yang mana kita faham semua bajet yang paling tinggi diletakkan kepada sektor pendidikan, mana Kementerian Pendidikan mendapat bajet paling tinggi dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi juga mendapat bajet antara yang tertinggi. Dan juga yang ditekankan ketika bajet 2024 adalah bagaimanakah usaha kita untuk melonjakkan lagi TVET ataupun STEM ini, yang mana KPM committed membudaya bidang STEM ataupun STEM, yang mana usaha membudayakan bidang STEM akan terus diperkasa bagi memastikan ia relevan dan juga lestari. Jadi Menteri Pendidikan berkata usaha itu penting bagi meyakinkan ibu bapa dan juga pemegang taruh bahawa bidang itu mampu menjadi kerjaya pada masa hadapan. Jadi 100 juta diumumkan oleh Perdana Menteri bukan sahaja bukti komitmen kerajaan madani dalam STEM, tetapi berkait rapat dengan memastikan infrastruktur dan juga fasiliti pembudayaan STEM itu benar-benar wujud dan juga dirasai oleh komuniti. Ya, jadi kalau kita melihat bukan sahaja peranan guru-guru untuk memastikan STEM ini terus dipelajari oleh anak-anak sekarang ini, tetapi juga peranan ibu bapa untuk membudayakan lagi STEM di rumah, Ridwan. Okey, beralih daripada pendidikan STEM ini, kita nak terus saja memberikan fokus mengenai RM150 akan diberikan untuk bantuan awal persekolahan BAP, di mana 788 dan 130,000 diperuntukkan khusus untuk tujuan BAP, di mana bayaran BAP sebanyak RM150 ini diberikan kepada murid secara one-off. Jadi 5,254,200 orang murid akan mendapat manfaat ini dan juga akan disalurkan bermula Januari 2024 melalui sekolah dan juga diagihkan kepada murid secara tunai atau kredit ke akaun masing-masing. Ya, selain daripada kita nak membicarakan mengenai KPM di awal pagi ini, hari ini juga kita akan berikan tumpuan mengenai Belanjawan 2024 tertumpu kepada KPT. Apa sebenarnya yang bakal diterima oleh para siswazah di luar sana, itu akan kita bicarakan sebentar saja lagi. Tapi ini juga yang perlu kita berikan perhatian, di mana lokasi hotspot banjir JBPM senarai 5,496 kawasan. Jadi Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Ming meminta JBPM memuat naik platform media sosial masing-masing supaya orang ramai lebih peka. Ya, jadi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dalam satu kenyataan berkata daripada jumlah itu, Sarawak merekodkan kawasan berisiko banjir paling tinggi, iaitu sebanyak 1,034 kawasan, diikuti Kelantan 595 kawasan, Pahang 554 dan juga Sabah 520 kawasan. Itu dia antara hotspot banjir yang akan dijangkakan banjir, tetapi kita berdoa supaya mungkin banjir itu dapat kita kurangkan dari segi risikonya terhadap masyarakat yang berada di sekeliling. Jadi tanggungjawab kita juga untuk memastikan kita bersedia untuk menghadapi sebarang bencana yang akan berlaku. Okey, kita beralih ke berita yang seterusnya ini. Indeks pencemaran udara. Saya kira kalau kita keluar sekarang, bukan saja di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, semalam saya sempat ke Kuantan juga. Jerebu agak tebal, saya boleh katakan. Kalau di Pantai Timur biasanya kalau musim begini
masih lagi langit biru tapi warna kelabu, bermaksud jerebu. Kalau di Selangor, kalau kita lihat bacaan indeks pencemaran udara berada dalam keadaan tidak sihat, iaitu bacaannya 159. Selangor di lokasinya di Petaling Jaya 153, di Kuala Lumpur di Ceras 124, di Batu Muda 118. Itu adalah bacaan-bacaan yang tidak sihat yang telah pun dikeluarkan oleh apims.doe.gov.my. Jadi kalau anda nak dapatkan bacaan indeks pencemaran udara, anda boleh ke apims.doe.gov.my. Ya, jadi disarankan kepada orang ramai yang berada di kawasan-kawasan yang tercatat di sini untuk memakai pelitup separuh muka sekiranya keluar daripada kawasan rumah, ataupun sekiranya tidak ada apa-apa kepentingan duduk sahaja di rumah kerana cuaca yang tidak menentu sekarang dan juga keadaan jerebu. Kalau kita difahamkan, kita masih lagi belum menerima respon daripada pihak kerajaan Indonesia mengenai kerjasama yang akan kami Kementerian Malaysia untuk berikan kepada mereka, tapi itu kita akan bincangkan nanti. Kalau kita melihat ini dia harga runcit produk petroleum bagi tempoh 19 hingga 25 Oktober 2023. Tidak berubah. Daripada 19 hingga 25 Oktober pada minggu ini, bermula pada hari ini, semua harga tidak berubah. RON 97 kekal RM3.47, RON 95 kekal RM2.05 seliter, dan juga diesel kekal RM2.15. Jadi itu sedikit berita dapat kami berikan kepada anda untuk pemanas badan pada hari ini. Selepas ini komentar at SPM, kita akan berbicara mengenai apakah tanggungjawab belia dan juga KBS terutamanya dalam isu pemerdagangan manusia. Tetapi kita berehat seketika. Bagi memudaya semangat kesukarelawan dalam kalangan belia 18-20 tahun, kerajaan akan menerapkan konsep Pay It Forward. RM500 kepada golongan belia yang berjaya melakukan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Program rakan muda telah diberi nafas baru membentuk jati diri dan berkepribadian anak muda. Peruntukan ditambah kepada RM20 juta untuk rakan muda. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Komuniti tumpuan orang asli diperuntukkan RM333 juta. Satu penambahan daripada tahun lalu. Ini pelaksanaan projek sosioekonomi, prasarana perkampungan orang asli dan pemberian bantuan sosial. RM28 juta untuk pembangunan usahawan orang asli serta penanaman semula ladang orang asli dan Tebatang Padang, Perak dan Ulu Langat, Selangor. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12.30 hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Kerajaan telah mulakan usaha rintis penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di beberapa kawasan di Lapang, antaranya di Bawah Kiri, Perak, Kanga, Perlis, Kota Sarang Semut, Kedah. Ini memperbaiki pengairan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Perlis dan Kedah. Dan pengeluaran padi diperlukan walaupun pelaburan setakat ini bernilai RM3 bilion. Peruntukan subsidi padi bukit atau padi huma yang ditanam di Sarawak khususnya, kita tambah menjadi RM50 juta.
Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Kita akan ke Johor FM untuk kita berkongsi siaran ini bersama dengan Jiha dan juga Cik Kis. Ya, jadi apa yang menarik di Johor? Kita nak terus saja bersama dengan mereka berdua. Silakan Johor FM. Ya, Ridwan dan Syafiqah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya DJ Jiha. Dan saya Cik Kis, bersiaran secara langsung di Konti Johor FM, menerusi Selamat Pagi Malaysia di saluran berita RTM 123, My TV, saluran 101 dan juga RTM Play. Ya, apa yang kami kongsikan dari Johor, pastinya Sultan Johor kurnia bantuan beras, bantu golongan miskin, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim, ibni almarhum Sultan Iskandar, sentiasa menitik beratkan kebajikan rakyat serta memahami beban dihadapi golongan miskin, terutama yang berdepan dengan kekurangan serta kenaikan harga beras. Baginda Tuanku Sultan sentiasa mengikuti perkembangan semasa serta amat sedih apabila membaca keluh kesah dibangkitkan rakyat susulan kenaikan harga bahan makanan itu. Justru dalam meringankan beban rakyat, Baginda berkenan menggunakan bantuan beras menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Di mana Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bertitah kepada Royal Press Office RPO, YSIJ akan menyampaikan 10,000 paket beras percuma seberat 10 kg kepada golongan memerlukan yang dikenapasti penerimanya, dan Baginda menggunakan 10,000 paket beras kepada golongan memerlukan di 10 daerah di negeri ini, termasuk penerima di Polis Kontijen Johor dan juga Markas 7 Brigade. Dan antara lain pelepasan nyamuk berwalbakia di PPR Kempas Permai. Pelik kan? Jabatan Kesihatan Negeri Johor melaksanakan operasi pelepasan nyamuk Aedes berwalbakia di 2 lokaliti PPR Kempas Permai di daerah Johor Bahru, dan menurut pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor, Lin Tian Sun, memaklumkan proses pelepasan itu melibatkan 14 siri pelepasan telur nyamuk Aedes berwalbakia setiap 2 minggu sejak Mei tahun lalu. Katanya proses itu disusuli dengan pemantauan selama 8 bulan tanpa pelepasan telur nyamuk, dan kedua-dua lokaliti kekal tiada kes tinggi sehingga kini. Di mana JKNJ ni juga sedang melaksanakan aktiviti pelepasan nyamuk dewasa Aedes berwalbakia, iaitu fasa booster 1 di 2 lokaliti tersebut setiap minggu selama 8 minggu bermula Isnin lalu, dan sepanjang tempoh 8 minggu ini hurungan nyamuk dijangka meningkat buat sementara waktu. Namun penduduk di lokaliti terbabit tidak perlu bimbang kerana nyamuk Aedes berwalbakia ini tidak akan menyebarkan virus denggi apabila menggigit manusia, dan nyamuk Aedes berwalbakia ini mengandungi bakteria yang berupaya merencatkan virus denggi di dalam badan nyamuk dan seterusnya memutuskan rantaian jangkitan denggi, dan ia menjadi salah satu pendekatan alternatif bagi kawalan dan pencegahan penyakit demam denggi di samping kawalan sedia ada. Ya, selain itu bagi meringankan beban pelajar kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran, permohonan skim bantuan mesin pencetak printer secara one-off bermula 15
14 Oktober hingga 15 November 2023 telah dibuka oleh Perbadanan Islam Johor PIJ. Inisiatif ini untuk kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awan IPTA bagi meringankan beban pelajar kurang berkemampuan. Ya, jadi jangan lupa layari laman Sesawan PIJ untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai skim bantuan ini dan juga bantuan lain di www.pij.gov.my, dan kepada sesiapa yang layak jangan lupa untuk membuat permohonan tersebut. Dan selepas ini kita ada Pekis, kita ada YB Apa Cerita. Dan untuk orang Johor jangan lupa untuk dengar dan tonton rancangan YB Apa Cerita secara langsung di radio dan di live Facebook Johor FM yang akan bersama dengan Adun Pasiraja, Yang Berhormat Rashidah Ismail. Ya, baiklah, itu saja perkongsian kami di sesi Konti Johor FM di Selamat Pagi Malaysia di TV1 saluran berita RTM 123, MyTV saluran 101 dan juga RTM Klik. Kembali pada Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Jiha dan juga Cik Kis di Johor FM. Dan sekarang, seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan bawakan perbincangan mengenai isu pemerdagangan manusia, isu pemerdagangan orang. Dan topik pada hari ini adalah belia bersama kerajaan dalam usaha membenteras pemerdagangan orang. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Uzaini Muhammad Sani, iaitu Pengarah Cawangan Pembangunan Sosial, Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Encik Uzaini. Terima kasih. Baiklah, Encik Uzaini, apakah pandangan pihak KBS dalam isu pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran? Seperti mana yang kita faham, tier ataupun tahap yang telah pun diletakkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat kepada negara Malaysia dalam isu ini adalah berada pada tahap yang ketiga sekarang. Okay, terima kasih Tuan. Sebagaimana yang kita seperti maklumlah bahawa isu ataupun permasalahan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini merupakan isu yang global, rentas padan dan tindakan yang untuk mengenai perkara berkaitan memerlukan kerjasama semua pihak, bukan hanya pihak kerajaan ataupun swasta, dan melihat kepada isu ini, Kementerian Belia sendiri ada peranan dekat situ sebagai sumber untuk advokasi lah kepada belia. Yang mana kita sedia maklum populasi belia negara kat Malaysia ni adalah yang kata lebih daripada 45%, lebih 15 juta. So golongan ni kata dia terdedah dan jadi sumber kata yang mudah untuk terlibat jadi mangsa. So dari segi kata tindakan pihak kementerian, kita melihat perkara ini ada peranan yang kita boleh mainkan. So justru kementerian melalui peranan Jabatan Belia Sukan Negara dan juga Majlis Anti Perdagangan Orang MAPU serta Persatuan Alumni Parlimen Belia Malaysia. So kita telah berjayalah menghasilkan garis panduan belia. So yang mana garis panduan ni kalau untuk rujukan Tuan, kita provide supaya jadikan bahanlah sebagai rujukan untuk golongan belia faham dan juga cakna tentang isu jenayah ni. Mungkin Encik Uzaini boleh kembangkan sedikit untuk memberi kefahaman tentang secara jelas aktiviti pemerdagangan manusia itu bagaimana bentuknya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. So kalau ikut isu ni adalah sesuatu technical part kan, di dalam garis panduan kita dah jelaskan pemerdagangan ni lebih kalau merujuk pada ni, dia macam komoditi, maksudnya manusia itu sendiri jadi sebagai satu alat untuk mendapatkan keuntungan. So macam kes-kes kalau kita lihat pakai buruh paksa, dan yang datang dijanji ditipu kerja tapi tidak seperti yang dijanjikan. So ini antara contoh-contoh lah yang diberi. Dan kami cuba memberikan pemahaman yang kata satu yang ringkas dan mudah fahamlah kepada golongan belia. Apa itu pemerdagangan, apa itu penyeludupan migran. So dari segi penyeludupan, kita boleh tengok tab di situ, dia lebih kepada macam parti datang masuk ke negara kita tanpa izin. Tapi pemerdagangan ni mau pada menjadikan manusia itu sebagai komuniti. So dia kata sumber lah, macam sumber dapat satu pihak untuk dapatkan keuntungan lah. Golongan anak muda merupakan golongan yang mudah terjerumus dalam isu pemerdagangan manusia, terutamanya anak-anak muda dan juga belia. Bagaimana mereka boleh terpengaruh dengan isu ini? Kalau ikut pada best fact yang kita adalah buat masa ni selalunya yang ada 3 yang saya dapat kongsilah. Boleh mudah tertarik dengan tawaran kerja yang mudah dan janji gaji yang lumayan. Dan terdapat sebahagian terlibat dalam love scam. So kalau kita lihat contoh-contoh yang berlaku di media baru-baru ni, yang mana belia ataupun rakyat Malaysia dijanjikan peluang pekerjaan di luar negara,
Tapi tiba ni di sana ditipu. So maksudnya proses daripada ke negara sini ke negara luar pun agak mudah, ditawarkan tiket percuma dan sebagainya. So benda yang something kata menarik perhatian golongan belia lah. Jika ada laporan-laporan sebegitu, rakyat Malaysia terperangkap dalam pemerdagangan manusia di negara luar, apa tindakan kementerian? Untuk makluman tuan, di pihak kementerian kami lebih utamakan pada advokasi kesedaran, yang mana dari segi tindakan penguatkuasaan tu adalah di luar sempadan had kementerian lah. Maksudnya bila dah terlibat itu adalah di bawah pihak mampu, agensi-agensi pihak berkuasa. Kami di Kementerian Belia lebih kata bagaimana sedarkan golongan belia ni, apa tindakan yang dibuat ni ataupun aktiviti yang disertai itu menjurus kepada jenayah ataupun permasalahan pemerdagangan orang dan penyelundupan migran. Kalau boleh Encik Uzaini boleh kongsikan sedikit bilangan kes pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran di kalangan belia Malaysia? Mengikut rekod statistik yang kami peroleh daripada Majlis Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran ini, MAPO, daripada 2008 2013 sehingga 2018 hingga 2023, 495 kes yang melibatkanlah golongan belia. Boleh, kalau di Malaysia ini pecahannya bagaimana? Adakah dia melibatkan negara-negara sekitar kita ataupun ada juga negara-negara lain seperti India, Pakistan yang datang? Berdasarkan maklumat yang kami ada, daripada negara Myanmar, Thailand dan Indonesia lah. Itu ada berbagai maklumat yang kita dapatlah daripada pihak MAPO. Okey. Peranan yang boleh dimainkan oleh KBS selain daripada advokasi yang diberikan, dan juga mungkin boleh jelaskan program-program advokasi tersebut? Okay. So, seperti mana yang saya kongsikanlah untuk makluman tuan, Kementerian Belia dan Sukan merupakan salah satu kementerian dalam Komiti Majlis Anti Perdagangan Orang MAPO. So, dalam peringkat kementerian ini memang ada peranan yang perlu dimainkan oleh pihak kementerian. Menerusi Jabatan Belia Sukan Negara, kita melaksanakan program pendidikan atau advokasi kesedaran ini di bawah payung intervensi sosial. So dari segi pelaksanaan program, kita melaksanakan program daripada mula tahun 2021, kita mulakan bengkel untuk menghasilkan garis panduan, dan pada tahun 2022 kita adakan training of trainer yang melibatkan ahli pertubuhan belia, pegawai kementerian sendiri, untuk kita gerakkanlah untuk lahirkan kata penggerak kesedaran tentang jenayah perdagangan orang dan penyelundupan migran ini. Boleh jelaskan bengkel training of trainer ini ke arah membenteras perdagangan orang dan juga penyelundupan migran, dan juga garis panduan yang telah pun dibina, yang telah pun dibuat pada tahun 2022 di Pulau Langkawi. So, program bengkel TOT, Training of Trainer, yang kita laksanakan pada tahun 2022, yang mana program itu kita berhasrat untuk melahirkan lebih ramai penggerak dan juga kesedaran di seluruh negara, yang mana program itu melibatkan penyertaan pegawai-pegawai kementerian di seluruh negara dan juga pertubuhan-pertubuhan belia, majlis belia negeri di seluruh negara. So dari segi pengurusan program tu, sewaktu bengkel ni lah kita gunakan buku garis panduan yang kita telah hasilkan sebagai untuk rujukan dan disebar luas supaya lebih ramai penggerak kesedaran jenayah perdagangan orang dan penyelundupan migran ini dapat kita lahirkan di peringkat akar umbi. Sebagaimana mana kita sedang di kementerian, kita ada pertubuhan-pertubuhan belia, lebih kurang sekitar 9,000 pertubuhan belia yang kita boleh jadikan platform ataupun sumber lah untuk kita sebarkan luas maklumat tentang kesedaran jenayah ni di kalangan belia seluruh negara. Penyertaan belia dalam program-program yang telah pun dianjurkan oleh KBS dalam isu ini? Kalau ikut sebab kami secara rasmi dengan pihak MAPO ni baru mula 2021 dengan bengkel dan sekitar 100 lebih sajalah untuk aktiviti penggerak dan sebagainya. Tapi dari segi sebar luas tu, mana-mana platform pelaksanaan program di bawah Jabatan Belia Sukan Negara, program yang saya sebut tadi, intervensi sosial di seluruh negara, kita laksanakan program itu dan kita selitkan salah satu inisiatif pemandangan orang ni. Selain daripada MAPO, apa lagi pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dalam isu? Dalam isu intervensi sosial, macam Kementerian Belia melalui Jabatan Belia Sukan Negara, kita tak hanya cater untuk perdagangan orang saja, berkaitan dengan dadah, mental health, semua perkara-perkara yang berkaitan lah. So untuk dengan MAPO ni, selain MAPO, agensi penguasa di bawah MAPO tu, bila program berkaitan ni, kami jemputlah daripada Jabatan Penguasa Polis di Raja Malaysia, Kastam, Immigration dan semua pihak yang berkaitan.
Sebab dari segi autoriti, kementerian ataupun belia ni dia tidak ada kuasa nak tangkap sebenarnya. Dia lebih kepada kesedaran sebagai penggerak untuk kita bagi tahu dengan tidak terlibat ataupun jadi mangsa dan juga terlibat dalam sekongkol dalam jenayah ini. Antara program-program yang telah disebutkan, program advokasi contohnya, mungkin boleh jelaskan sikit apa bezanya program di sekolah, di IPT dan juga program-program untuk belia secara umumnya? Kalau untuk naratif ataupun khusus dari bawah Jabatan Belia Sukan Negara ni, kami lebih fokus kepada belia masa negara belia persatuan yang berumur 15 hingga 30 tahun. So yang mana pelaksanaan program ni arrangement by jabatan lah dengan pihak pejabat belia sukan negeri, pejabat belia sukan daerah, Jabatan Belia Sukan Negeri dan kita tumpukan macam saya sebut tadi lah. Dia semua orang, cuma penyertaan daripada negeri dan juga maksud sekolah dan juga bukan sekolah lah. Itu antara beberapa juga antara yang saya dapat lihat di sini. Antara pihak yang berkolaborasi adalah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan juga Jabatan Tenaga Kerja. Sehingga pada hari ini sudah berapa banyak program-program advokasi kesedaran telah pun dijalankan di bawah kementerian? Kalau untuk berkaitan dengan program pemerdagangan orang dan penyelundupan migran ni yang direct di bawah bekerjasama dengan MAPO, program besarnya untuk dalam bawah 3 program utama lah. Tapi dari segi untuk gerakan untuk tahun ni, alhamdulillah insya-Allah pada 24 hingga 26 November kita ada buat satu program di Perlis menggunakan dengan kerjasama pihak MAPO sebagai kesinambungan pelaksanaan program bengkel TOT yang kita telah laksanakan pada tahun 2022. So insya-Allah kita dapat laksanakan pada bulan November nantilah. Adakah setiap tahun akan ada program-program kemuncak? InsyaAllah itu dalam perancangan, sebab untuk berkaitan dengan pelaksanaan program pemenangan orang dan penyelundupan migran, memang Kementerian Belia melalui Jabatan Belia Sukan Negara kita bekerjasama dengan pihak MAPO. Maksudnya dari sumber dana dan sebagainya pihak MAPO akan berikan kepada pihak jabatan. Okey, mungkin sedikit pesanan dan juga kata-kata akhir daripada kementerian untuk penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan peranan KBS dalam isu MAPO, dalam isu pemerdagangan manusia ini. Dari segi pesanan utamanya kami kepada belia lah, stakeholder utama kami ni untuk orang kata sentiasa cakna dengan isu ni. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran-tawaran yang dijanjikan lumayan kerja di luar, mudah, dan sentiasa jadi orang kata pemberi maklumat lah kepada pihak kerajaan. So jangan bertindak mendahului undang-undang yang ada. So sentiasa cakna dan orang kata prihatin lah. Jangan sekali terlibat sebagai mangsa dan juga penjenayah dalam isu ini. Okey, kalau kita dapat lihat, kita dapat saksikan itu antara aktiviti-aktiviti advokasi yang dilakukan oleh ini dilangkaui oleh pihak APMM ketika program TOT. Ya, TOT. Kita dibawa menaiki kapal KM Siangin, meninjau kawasan hotspot lah jenayah isu pemerdagangan orang ni dan penyelundupan migran di kawasan Bukit saya lupa di Langkawi lah. So dan dalam masa yang sama dilaksanakan orang kata demonstrasi penggeledahan bagaimana agensi penguatkuasa membantras penyelundupan orang di maritim di laut. Siapa yang hadir pada ketika ini? Waktu ni Ketua Selesa Kementerian Belia Sukan dan juga Timbalan Ketua Selesa Kementerian Dalam Negeri. Dan waktu ni jugalah pelaksanaan bengkel TOT ni, buku ni diserah secara rasmi lah oleh pihak kementerian kepada pihak KDN. Pelancaran Ini bukunya? Ya. Kalau nak dapatkan bagaimana? Boleh download di portal Jabatan Belia Sukan Negara. Di ruangan untuk download dokumen-dokumen rasmi lah. Jadi ini bukunya, kalau anda berminat boleh dapatkan dalam versi PDF di Jabatan Belia Sukan Negara. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Uzaini Muhammad Sani, iaitu Pengarah Cawangan Pembangunan Sosial Bahagian Pembangunan Belia Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Baiklah. Selepas ini kita akan ke Perlis. Cerita pagi di negeri Perlis ini adalah berkaitan dengan menangani stigma terhadap pesakit mental. Rakan saya sudah pun bersedia. Ryan ada cerita mengenai perkara ini. Ryan, silakan. Terima kasih rakan setugas. Di Angkasa Puri, 10 Oktober lalu merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia.
Jadi hentikan stigma tentang masalah kesihatan di negara kita. Ini kerana pelbagai cabaran yang dihadapi dalam era globalisasi terkini. Untuk memperincikannya bersama dengan saya, Imam Besar Negeri Perlis, Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustaz, setiap insan yang ada di atas muka bumi ini tak boleh lari daripada masalah, kerana masalah itu adalah perencah dan juga satu fitrah bagi manusia Ustaz. Jadi bagaimana cara untuk kita menangani perkara tersebut? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya semua masalah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanlah yang menguji kita dan Tuhanlah yang menyelesaikan masalah kita. Jadi manusia ni dia diuji dengan pelbagai. Ada yang diuji dengan kematian, dengan kesakitan, dengan kesihatan fizikal. Bahkan manusia tidak lari daripada diuji dengan kesihatan mental. Bila Ustaz sebut tentang kesihatan mental, dia berkaitan dengan kemurungan, berkaitan dengan kebimbangan, ataupun bahasa sekarang dipanggil anxiety. Begitu juga orang yang diuji dengan kita kata perkara yang melibatkan trauma, melibatkan kesihatan yang orang tak nampak. Orang tengok nampak macam sihat, tetapi nampak macam dia ada sesuatu kebimbangan pada diri dia. Jadi yakinlah, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a biiznillahi azza wajal. Nabi kata setiap penyakit ada ubat dia, dan apabila bertepatan ubat dengan penyakit, maka dia akan sembuh dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sidang penonton sekalian, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menguji kita, dan kita yakin ada hikmah di sebalik apa yang Tuhan uji kita. Baik Ustaz, bila cerita bab ujian ni Ustaz, setiap Muslim perlu beriman Ustaz, dan iman itu akan diuji. Dalam perspektif Islam, bagaimanakah keadaan kita untuk sentiasa bersedia apabila diuji Ustaz? Okey, yang pertama, bila kita diuji, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan antara rukun iman yang kita beriman ialah rukun iman yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Penghujung surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan dengan kadar kemampuan dia. Jadi yakinlah, apa yang Tuhan uji kita sebenarnya itu kadar kemampuan kita. Kadar kesakitan, kematian, kemalangan ataupun kesihatan mental, yakinlah ada penyelesaian dia. Contoh Ustaz, ambil contoh, kita kata orang yang diuji dengan kesihatan mental. Mungkin sebahagian kesihatan mental memang kita nak kena rujuk kepada pakarnya. Ada kesihatan mental yang melibatkan hospital, melibatkan klinik kesihatan. Ada kesihatan mental kadang-kadang melibatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah kata Allah turunkan Al-Quran sebagai ubat dan sebagai rahmat untuk orang beriman. Jadi dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Quran dan kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan kita dengan manusia. Sebab kemurungan dan kebimbangan tu sebab dia duduk seorang-seorang. Tetapi bila dia bersama dengan masyarakat, dia datang solat Jumaat, itu sebahagian daripada rawatan untuk orang yang ditimpa dengan kemurungan dan kebimbangan. Dalam isu yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir mengingati Allah, kita bertasbih, kita bertahmid, kita zikir pagi, kita zikir petang, kita zikir selepas solat, zikir sebelum nak tidur, zikir dalam perjalanan, zikir dalam masuk masjid. Semua zikir ada tempat-tempat ini untuk kita memberi ketenangan kepada jantung hati kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan itu tadi. Jadi hentikan stigma tentang mereka yang menghadapi masalah mental ini, bantu mereka sekiranya mereka memerlukan. Jadi saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Kembali kepada rekan tugas di Angkasa Puri, silakan.
Okey, dalam Belanjawan 2024, antara yang menarik perhatian untuk usahawan di luar sana ialah nilai keseluruhan pinjaman dan jaminan pembiayaan yang tersedia untuk manfaat usahawan, terutamanya usahawan PMKS berjumlah sehingga 44 bilion tahun hadapan. Jadi bagaimana sebenarnya peruntukan yang cukup besar ini boleh dimanfaatkan oleh usahawan? Kita nak bersama dengan 3 tetamu kita di studio untuk bicara mengenai dialog yang akan memberi impak signifikan kepada usahawan di luar sana. Saya kenalkan terlebih dahulu, di sebelah kanan saya Datuk Alias Haji Ali, Pengerusi Gabungan Usahawan Utara, juga Tuan Nur Azman Abu Bakar, Pengarah Program Jom Ngopi, dan juga Tuan Muhammad Zaki Sari selaku moderator untuk dialog kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini dialog kebangkitan usahawan bakal berlangsung pada 30 Oktober bertempat di Dewan Tuanku Syed Putra USM Pulau Pinang. Ini merupakan siri yang ketiga. Betul. Tapi sebelum kita nak bicara mengenai dialog ini, saya nak terus bertanya kepada Datuk. Bagaimana sebenarnya reaksi awal apabila mendengar Belanjawan 2024 khususnya untuk usahawan sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kerana pada saya lah atas inisiatif yang telah diwawarkan oleh kerajaan. Kita melihat program yang disediakan kepada golongan-golongan usahawan amat bermanfaat dan mungkin selepas ini program-program yang disusun lebih baik pada masa depan bagi tujuan membangunkan jati diri, dan usahawan yang merupakan juga aset kepada pembangunan negara sebenarnya. Jadi berbalik kepada dialog yang bakal diadakan, dialog keusahawan kebangkitan bergelut dalam kemelut. Jadi mungkin Tuan Nur Azman selaku pengarah program Jom Ngopi 3.0 ini boleh jelaskan sedikit latar belakang dan juga apa signifikannya dialog ini kepada usahawan. Okey, Assalamualaikum. Kita buat program Ngopi ini sebenarnya kita punya filosofi usahawan kepada usahawan. Okay. So program kita himpunkan usahawan dalam satu tempat, ya usahawan daripada seluruh Malaysia, dan kita panggil rakan-rakan usahawan yang berjaya untuk jadi speaker, dan kita ceritakan sharing apa dia orang buat jatuh bangun dia orang. Kita tak bincang kami bukan kelas motivasi atau kelas usahawanan. Kita sharing. Kita sharing, kita fokus kepada 2 aspek utama adalah networking dan ilmu. Speaker kita akan bercerita tentang apa dia orang buat, bukan apa yang dia orang tahu. So maksudnya pengalaman dia orang tu. Macam contoh Datuk sendiri. Datuk adalah speaker Mengopi 2. So Datuk dah berniaga berpuluh tahun. So sebelum jeruk Pak Ali tu berjaya, dah berniaga lebih kurang 30-40 bisnes yang jatuh. So ilmu yang ada dekat Datuk ni sangat mahal. Itu kita nak cerita kepada usahawan-usahawan lain. Because macam Datuk selalu bagi tahu saya, nak kaya juga kena ada ilmu. So that's why dia kena belajar dengan usahawan-usahawan yang dah berjaya, yang jatuh yang dah berjaya. Itu tujuan. Saya dapat bayangkan penonton di rumah, oh ini jeruk Pak Ali. Ya, ni jeruk Pak Ali. Tapi ayahandanya yang sekarang turun pada Datuk. Okey, berkaitan dengan dialog ini sendiri, selaku moderator untuk program kali ini, bagaimana naratif, ke mana hala tujunya program kali ini? Okey, untuk program kali ini kita mengumpulkan 7 orang usahawan dalam bidang F&B. Sebab kali ini bergelut dalam kemelut itu dengan keadaan ekonomi semasa. So ramai di luar sana player-player industri F&B ni memerlukan macam sokongan and then memerlukan motivasi tersendiri. Jadi kita kumpulkan adalah untuk bernetworking, untuk mengenali, untuk contohnya kedai ni apa masalahnya, kedai ni apa masalahnya, so berkongsi di pentas tersebut. So 7 speaker ni dia ada pengalaman hidup dia ada pengalaman peribadi, macam mana dia boleh sampai ke tahap tu, lalui proses-proses tu. Jadi ramai yang baru bermula ataupun telah bermula ataupun sedang mengalami proses penurunan ataupun peningkatan hadir. Sebab kita jangkakan kali ini dekat 1,000 orang yang hadir untuk mendengar perkongsian ni, 7 orang. Sebab kita dah ada rekod yang pertama 500, rekod yang kedua 700 dan kita jangkakan rekod yang ketiga ni 1,000. Jadi tugas saya pada hari itu adalah untuk mengorek apa rahsia kejayaan mereka, sebab kita pilih ni pun adalah di kalangan insan-insan yang terpilih juga tu. Insan-insan yang terpilih, dan kalau kita boleh lihat muda. Muda-muda kesemuanya. Jadi ini boleh dijadikan satu inspirasi yang baik khususnya kepada para belia di luar sana. Jadi kita nak tahu juga, tadi dah pun dijelaskan, untuk kali ini ianya bukanlah satu program motivasi seperti yang di luar sana. Selaku panel pada 2.0, apa sebenarnya perbezaan dialog ini berbanding dengan program-program di luar? Perbezaan dari segi
penyertaan ahli panel ni berbeza dari segi pengalaman dan ilmu yang mereka ada dalam berkongsi dengan bakal-bakal usahawan, pelajar di universiti dan mereka ni kebanyakannya teruja lah atas pengalaman ni sebab pengalaman ni tak dalam buku, tak dibukukan. Jadi pengalaman hidup macam saya sendiri kecimpung dalam perniagaan daripada usia 6 tahun, tak pernah kerja dengan orang. Jadi jatuh bangun dalam perniagaan ni satu benda yang terlalu mahal kalau nak cerita. Jadi benda-benda ni lah yang perlu kita terapkan kepada usahawan muda ni supaya mereka lebih berani untuk tunjukkan diri dalam bidang perniagaan dan menyahut seruan kerajaan untuk ramaikan lagi orang dalam bidang keusahawanan ni bagi membangunkan ekonomi di negeri-negeri tersebut. Jadi pada saya, anak-anak muda yang di luar sana, mari kita sama-sama dengar daripada mulut speaker-speaker sendiri asli cerita dia. Tak ada cerita-cerita yang nak di dalam buku mungkin tidak ada, tapi mereka akan cerita jatuh bangun mereka dalam perniagaan, macam mana nak menambahkan ilmu hidup dalam perniagaan ni, dan ini semua adalah penting bagi kita nak tempuh perniagaan yang lebih besar pada masa depan. Jadi pada saya, kalau mereka daripada awal lagi didedahkan dengan pengalaman-pengalaman ini, dan insya-Allah satu masa nanti mereka akan jadi seorang usahawan yang kuat, yang hebat, yang mana pada saya selalu saya bercakap mereka ini merupakan aset yang besar kepada kerajaan sebenarnya, dan ekonomi dapat kita bangunkan bersama. Dan belia-belia yang ada di luar sana pun saya seru so mereka hadir kepada program yang kita buat ni. Jarang-jarang kita dengar program ni diberi secara percuma oleh speaker-speaker yang kita jemput. Jadi perbezaan kita dengan speaker-speaker sebelum ni, pelbagai lapangan perniagaan mereka lalui, jenis-jenis perniagaan mereka pun berbeza. Jadi anak-anak muda kat luar sana, marilah saya mengajak secara peribadi melihat dan mendengar, kutip ilmu banyak-banyak. Pasal kami nak habis dapatkan ilmu itu juta ringgit habis. Bukan mudah untuk menjadi seorang usahawan yang berani menempuh pada masa depan dan nak kuatkan diri itu sebenarnya. Saya setuju dengan Datuk sebab untuk menjadi usahawan ni dia bukan semata-mata book smart tapi juga kena street smart. Betul. Untuk dialog kali ini, saya difahamkan dia tertumpu kepada usahawan F&B. Betul. Kenapa usahawan F&B, Tuan? Okey, kita sekarang ni kalau tengok F&B ni satu unik dia tu. Dia adalah satu industri yang tak bergantung pada kontrak kerajaan. Dia adalah industri yang sangat berdaya maju untuk merancakkan ekonomi Malaysia. Bila kita tengok sekarang ni, kita nampak yang paling terkesan is F&B. Bila ekonomi sekarang ni banyak orang kata zaman kemelesetan, tapi kita tengok yang terjejas paling teruk is F&B. That's why kami ambil dia orang dan kami punya tajuk pun bergelut dalam kemelut. Because kita fikir untuk menjana ekonomi, untuk duit pusing dalam pasaran banyak is F&B. Because dia orang ni spend dalam negara ni banyak. So diorang sekarang ni kalau kami tengok dalam grup kami ni ada beratus-ratus F&B play F&B dan almost 80% mengalami drop lah di MSCL tu. Itu saya nak berbalik semula kepada Datuk selaku kita kata player dalam industri ini. Lanskap usahawan di Kedah sendiri bagaimana khususnya dalam F&B ini? Bagaimana Datuk? Kita melihat dalam pembangunan F&B ini sejak akhir ni mungkin beberapa cabaran baru mereka jumpa dan masalah-masalah yang berbangkit ni dapat kita kongsi dalam majlis yang kita buat kebangkitan nanti. Jadi pada saya jatuh bangun dalam perniagaan ni mereka kena lalui. Kita ni duduk macam ibarat roda lah. Tak mestinya di atas, kadang-kadang kita di bawah. Cuma persediaan kita untuk menghadapi perlu ada ilmu. So ilmu itulah akan kita kongsikan dengan peserta ataupun tamu-tamu yang hadir nanti. Ya, ini program Jom Mengopi F&B 3.0 30 Oktober 2023 9 pagi hingga 6 petang. Tuan Zaki, perjalanan program ini bagaimana daripada awalnya? Untuk program ini sebenarnya kita gabungkan banyak juga usahawan-usahawan. Dalam program ada program lagi. Maknanya di luar program itu kita bawakan usahawan-usahawan F&B untuk tonjolkan apa produk, kreativiti dan juga cara hias bus, makanan yang disajikan. Ada bus yang disajikan. Kita juga ada bus untuk ramai yang menyokong usaha ni, yang menaja program ni pun ramai untuk bawakan konsep supaya
usahawan F&B tidak kekurangan. Ada agensi-agensi yang membantu, yang turun sekali. So itu yang kita nampak. Program ini sangat membantu usahawan sebab kita dah lalui 3 kali dan kita nampak setiap kali penganjuran ada setiap penambahbaikan yang dilakukan dan kita nampak testimoni daripada peserta sangat bagus. Ada yang sebelum datang program dah memikirkan untuk tutup perniagaan. Tapi bila hadir ke program dan melihat semangat yang ditunjukkan oleh para speaker dan melihat contoh dan apa yang perlu dibuat lagi yang belum lagi diorang buat, diorang cancel, tak jadi nak tutup, bangkit balik dan bina balik mengikut susun-susun atur yang dikongsikan oleh kita punya speaker. Seorang speaker berkongsi dalam 40 minit untuk satu segmen, 40 ke 1 jam macam tu. Dan alhamdulillah kita nampak sebab ada testimoni yang bagus, sebab tu kita teruskan sehingga yang ketiga. Dan mungkin selepas ini ada yang keempat, yang seterusnya. InsyaAllah. Itu yang kita sedang lakukan sekarang lah. Ini yang menarik mengenai dialog ini, Jom Mengopi FNB 3.0. Kerana kalau kita lihat program-program lain di luar sana, mungkin speakernya mungkin tidak boleh relate dengan usahawan tersebut. Tapi kalau ini kita lihat panel-panel yang dibawakan memang dalam industri ataupun bidang tersebut, lagi mudah untuk kita berbicara dari hati ke hati. Tuan mungkin boleh berikan maklumat lebih lanjut bagaimana untuk menyertai dialog kali ini? Okey, kita mudah je. Kita ada sediakan website www.jommengopi.com. Kita boleh daftar ke situ ataupun kita berhubung dengan Cik Zaki. Nombor telefon Zaki 016 414-6669. Ataupun berhubung dengan USM. Moderator kena ingat nombor. Betul. Tugas moderator. Okey, jadi kepada anda yang berminat untuk bersama-sama menyertai dialog keusahawanan ini, Jom Mengopi FNB 3.0 sekali lagi pada 30 Oktober 2023, 9 pagi hingga 6 petang, bertempat di Dewan Tuanku Syed Putra, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu, Dato' alias Haji Ali, Pengerusi Gabungan Usahawan Utara. Ada bawa jeruk ke hari ini? Ada. Juga kepada Tuan Nur Azman Abu Bakar, pengarah program Jom Ngopi, dan juga moderatornya Tuan Muhammad Zaki Saleh. Terima kasih. Jadi kita harapkan agar dialog ini boleh lagi memberi manfaat kepada usahawan di luar sana, khususnya usahawan F&B di kawasan utara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Selangor. Yang menarik Selangor ialah mengenai latih amal dan simulasi menghadapi bencana banjir daripada Majlis Bandaraya Shah Alam. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita, Siti Farah Nadia Fazlun. Silakan. Pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor khususnya kini sedang giat melaksanakan latihan simulasi banjir bagi menghadapi situasi luar jangka, terutamanya dalam menghadapi fenomena monsun timur laut. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut, kita nak bersama dengan pengarah Jabatan Penguatkuasaan MBSA, Encik Syahrul Nizam Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Encik Syahrul, bagaimana dengan kesediaan MBSA dari sudut program simulasi bencana seperti ini? Untuk persediaan MBSA dalam menghadapi bencana, kita sebenarnya telah menjalankan satu latihan bencana kebakaran lah, dan pengurusan bencana pusat data Wisma MBSA kita dah jalankan pada 14 Mac 2023, dan kita juga telah menghantar pasukan pantas untuk mengikuti pengurusan bencana anjuran DBKL pada 11 hingga 12 Julai yang lepas lah. Jadi pada hari ini juga kita menjalankan latihan simulasi untuk menghadapi bencana, terutamanya banjir di kawasan MBSA, seperti mana yang kita boleh lihat hari ini. So kita bawa turun kelengkapan, kita bawa turun anggota, dan kita buat simulasi seolah-olah ada mangsa yang perlukan bantuan lah sekira berlakunya bencana banjir. Jadi itu. Okay, jadi latihan simulasi ini terdiri daripada selain daripada banjir, mungkin ada aspek luar lain, contohnya macam latihan mungkin daripada aspek kebakaran ke, contohnya mungkin daripada pihak MBSA sendiri? Ya, memang kita pun memang memfokuskan juga pada bencana kebakaran. Untuk makluman jugalah, seperti yang baru-baru ni kita ada kebakaran berlaku di Sungai Pelong, kawasan yang terbakar. Dengan bantuan bomba kita juga ada menghantar anggota lah, dan juga jentera-jentera yang berkaitan. Jadi antara bencana-bencana yang kita fokuskan selain pada banjir, memang kita fokuskan untuk kebakaran lah. Jadi macam hari ini kalau boleh lihat, kita fokus kepada banjir, dan penyelamatan tu kita cuba buat daripada dua segi lah. Satu, mangsa di dalam air dan juga mangsa di darat. Okay, jadi kekuatan anggota dan berapa aset yang akan digerakkan?
Okey, kita sebenarnya untuk pengurusan bencana di Majlis Bandar Shah Alam ni akan melibatkan lebih kurang dalam 150 orang. Termasuk juga pengurusan yang akan terlibat. Jadi untuk bencana terutamanya banjir lah ya. Untuk banjir ni kita ada lebih kurang 6 inflatable boat ataupun boat angin ni dan juga 5 boat aluminium. Dan kita ada lebih kurang 18 enjin boat untuk kita gerakkan sekiranya berlakunya banjir. Dan kita ada juga sekiranya berlaku keperluan, kita ada chainsaw ataupun gergaji mesin ni dalam lebih kurang 22 unit. Dan juga lain-lain kelengkapan lah seperti Bigfoot, kita ada 2 unit Bigfoot. Dan juga kita ada pasukan drone, terdiri daripada 2 unit drone lah untuk kita melihat. Yang terakhir sekali, mungkin ada penambahbaikan ataupun tindakan susulan daripada pihak MBSA sendiri. Okey, untuk penambahbaikan ni kita lesson learn lah daripada apa yang berlaku sebelum ni. Kita pernah jadi banjir besar yang terbaru pada tahun 2021. Jadi di Seri Muda tu mengajar kita banyak maksud dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil lah. Jadi kita bersedia daripada penambahan kelengkapan, terutama daripada segi bot dan juga kesesuaian jentera itu sendiri. Sebab bila berlakunya banjir ni, terutama di kawasan bandar ni, kita tak boleh gunakan bot yang terlalu besar dan berat sebab dia menyusahkan misi penyelamatan. Jadi kita membeli inflatable boat ni supaya ia lebih mudah bergerak dan mudah melakukan penyelamatan lah. Dan juga kita ada menjalankan latihan-latihan dan minta hantar anggota-anggota untuk menjalani latihan supaya mereka lebih cekap, lebih tangkas dalam menghadapi sebarang bencana yang berlaku lah. Jadi kita juga ada pasukan bantuan kecemasan awal sekiranya berlakunya mangsa-mangsa yang kita dapati ada cedera. Jadi first aider ni dia akan pergi. So, yang ni pun kita akan hantar, kita akan buat latihan drone terutamanya untuk melihat kawasan-kawasan yang kita tak boleh masuk. So ini antara penambahbaikan dan juga perkara yang kita lihatlah selepas berlakunya banjir besar tempoh hari. Terima kasih Encik Syarul di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan cerita pagi Selangor. Kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Farah. Itu dia cerita pagi dari negeri Selangor berkaitan dengan latihan amal dan simulasi menghadapi bencana banjir Majlis Bandaraya Shah Alam. Dan sekarang di studio saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Dr. Zainal Amin Ayub, iaitu Sekretariat Induk Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Prof. Alhamdulillah. Jadi pada awal tahun ini YB Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin telah pun mengumumkan penubuhan jabatan kuasa menyemak dan juga mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional ataupun National Review Committee atau NRC. Mungkin Datuk boleh, mungkin Prof boleh jelaskan berkaitan dengan perkara ini sebelum kita pergi kepada Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara. Baik, terima kasih Cik Tuan Ridwan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. NRC ini telah ditubuhkan ketika YB Datuk Seri Khalid Nordin dalam ucapan amanat awal tahun barunya telah menyatakan bahawa penubuhan satu jabatan kuasa untuk menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi negara ini ataupun NRC tadi untuk menilai semula semua prinsip dan dasar yang sedia ada, ya, yang berkaitan dengan pendidikan tinggi Malaysia. Jadi jabatan ini mengenal pasti, ya, semua isu-isu yang menghalang sektor pendidikan tinggi daripada mencapai potensi penuhnya itu, ya. Jadi di samping itu mereka akan membentangkan cadangan-cadangan untuk mengatasi isu-isu yang tersebut. Jadi matlamat utamanya adalah untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan daya saing pendidikan tinggi nasional negara kita kepada agar lebih kompetitif sifatnya. Ya. Okey, dalam sesi pengenalan tadi terdapat juga sorotan dalam NRC itu, iaitu memperkemas proses birokrasi dan juga menghapuskan proses yang tidak lagi relevan atau menghindari dari pergerakan yang dinamik dalam sistem pendidikan tinggi. Apakah antara isu birokrasi yang disebutkan dalam NRC yang dimaksudkan dalam isu NRC ini?
Jadi sebelum itu sejajar dengan itu misi KPT adalah untuk meningkatkan kualiti tadi pendidikan tinggi agar standing dengan piawaian global. Jadi ini tubuh untuk menganalisa semua dasar-dasar dalam ekosistem pengajian tinggi negara yang mungkin kurang relevan atau menghindar dari pergerakan yang dinamik. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi bahawa ada perkara-perkara yang perlu dilihat untuk perkara-perkara yang mengekang perkembangan pendidikan tinggi negara ini. Jadi kita telah melakukan transformasi yang menyeluruh dan lestari. Jadi dan melibatkan pelbagai individu yang berlatar belakangkan pelbagai untuk NRC ini, okey. Dan dalam proses itu kita telah melibatkan lebih 200 peserta yang mewakili 115 organisasi yang telah turun padang dan bekerja keras untuk mengunjurkan terdapat 15 cadangan utama untuk mengelakkan tadi kerana birokrasi dan sebagainya tadi daripada 874 isu awal yang dikenal pasti. Jadi kaedah ini telah membolehkan sistem ekosistem ini bergerak lebih fokus dan yang penting sekali ianya ke arah yang sama, kita menuju ke arah yang sama, berfokus dan seirama mengikuti keperluan yang ada. Jadi balik pada soalan tadi, kalau kita lihat pelbagai kekangan yang berlaku itu, salah satu contohnya saya berikan contoh nanti cadangan yang lebih detail ini, yang lebih terperinci ini akan dibentangkan nanti pada hari terbuka pendidikan tinggi negara itu. Tapi sebagai contoh kita memerlukan agar institusi awam kita lebih bersifat self-sustain dari segi financial stability dari segi keupayaan keuangan mereka yang lebih stabil. Jadi contohnya ialah akta-akta yang mengekang proses endowment misalnya yang masih tidak diiktiraf dia hanya boleh berbentuk derma ataupun donation sahaja tetapi tidak dalam bentuk endowment yang dimiliki. Itu salah contoh yang menyebabkan melihat bagaimana kita memerlukan universiti awam kita untuk terus bergerak sendiri ke arah sustainability, financial sustainability. Namun ada peraturan-peraturan yang mengekang perkara tersebut untuk bergerak maju ke arah yang dihasratkan. Dan juga apakah cadangan-cadangan untuk yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu-isu yang disebutkan ataupun cabaran yang mengekang tadi? Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa NRC tadi telah mengenal pasti 58 isu utama yang perlu ditambah baik, perlu diperbaiki, tetapi ianya melibatkan pelbagai pihak. Bukan hanya ianya dipertanggungjawabkan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi semata-mata, tetapi juga melibatkan pelbagai agensi-agensi lain, pemegang taruh yang lain, agensi kerajaan dan lain-lain juga. Jadi daripada 58 itu ada 5 tema utama tujuh tema utama, minta maaf saya, yang merentasi 58 isu tadi. Contohnya tadi yang kita sebut ialah peraturan yang mengekang dan menyekat, kemudian proses yang tidak cekap yang menyebabkan kecelaruan, kemudian ketidakselarasan antara keperluan industri dan rekomen akademik yang kita ada di universiti-universiti kita. Hal tuju yang tidak jelas dan dasar tadi yang tidak mencukupi. Sumber seperti yang disebut tadi mengenai kelestarian keuangan serta stability keuangan, financial stability, sumber yang tidak mencukupi, juga mekanisme pembiayaan yang tidak memberi insentif berdasarkan kepada prestasi. Ini juga antara perkara yang akan dicadangkan, yang dilihat memberi kesan nanti bagaimana dana itu diberikan kepada universiti berdasarkan prestasi dan seterusnya, penguatkuasaan dan juga pelaksanaan yang kurang. Jadi berdasarkan apa yang telah pun diterangkan berkaitan dengan NRC, jadi Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara ini apakah fokusnya terhadap NRC? Okey. Sebenarnya Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara ini memang khusus untuk melancarkan
cadangan-cadangan tersebut. Dan yang pentingnya juga ialah untuk mendapat maklum balas daripada semua pemegang taruh dan juga awam, termasuk pelajar sendiri, untuk melihat dan memberikan komen-komen mereka sebelum kita melaksanakan cadangan-cadangan yang disyorkan oleh NRC ini. Jadi hari terbuka ini dibuat dengan tujuan agar maklum balas ini dapat didapati, diperolehi daripada semua pihak yang akan diadakan pada 23 hari bulan 10 ini. Apakah pengisian dalam hari terbuka ini? Pengisian yang utamanya adalah kita akan adakan sesi engagement dengan semua pemegang taruh dalam bentuk forum, dalam bentuk discussion kepada semua. Contohnya kepada semua Naib Chancellor. Contohnya juga kepada semua pengarah-pengarah kolej, komuniti dan juga politeknik. Serta universiti-universiti, majlis perwakilan pelajar dan juga orang awam untuk turut hadir. Dari situlah mereka boleh memberi feedback sama ada melalui forum tersebut, melalui panel, melalui pameran-pameran yang diadakan di situ dan terus memberi komen di situ serta-merta. Dalam forum-forum juga perbincangan diadakan selain daripada isu yang dibangkit dalam NRC. Apa lagi fokus yang akan diberikan dalam hari terbuka ini? Selain itu kita juga akan mengutarakan what's next. Apakah bentuk dan masa hadapan pendidikan tinggi negara. Jadi kita bawa bukan perkara-perkara yang telah dilaksanakan di peringkat pendidikan tinggi, tapi yang akan dilaksanakan di masa hadapan yang sedang dilaksanakan untuk kita mencapai perkara. Jadi kita dah panggil juga universiti awam, seterusnya pihak-pihak yang berkaitan untuk showcase lah apa yang ada pada hari tersebut. Dan apa yang kita akan laksanakan di masa akan datang. Contoh yang mudahnya saya boleh katakan contoh sikit dalam proses satu universiti awam kita dalam proses pendigitalan manuskrip Melayu yang bukan berada di Malaysia, yang berada di luar negara, yang kita kalau kita tak buat perkara itu, ianya akan terhapus ataupun hilang begitu saja. Jadi itu telah dibuat, sedang dibuat juga yang akan di-showcase contoh-contoh manuskrip Melayu yang telah ditukar kepada dalam bentuk digital akan showcase one of that salah satu daripadanya. Tarikh dan juga tempat, adakah hari terbuka ini terbuka untuk orang awam hadir? Ya. Hari terbuka ini terbuka untuk semua orang. Namun kita memang fokus kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya. Jadi orang awam juga termasuklah pada tarikh tersebut 23 bulan 10 tahun ini. Dan tempatnya ialah di lobi dan pekarangan menara KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri di Putrajaya, Presiden 5 tersebut. Dan insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan datang untuk majlis penutup pada hari tersebut. InsyaAllah. Dan mungkin sedikit kata-kata akhir daripada pihak Profesor sendiri untuk melihat kejayaan Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara. Ya, jadi KPT amat mengalu-alukan semua rakyat Malaysia untuk hadir ke Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara ini pada 23 hari bulan 10 Oktober ini bagi mendapatkan dan memberikan maklum balas. Kerana ini kita semua terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memberikan pandangan atas pelbagai perubahan yang akan dilakukan hasil daripada laporan NRC ini. Jadi boleh mengetahui semua cadangan-cadangan tersebut dengan lebih lanjut pada hari terbuka 23 hari bulan ini yang akan diadakan di lobi dan Dewan Zakbar di Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Dia bermula dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. 8 pagi sehingga 5 petang di menara di bangunan Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi terbuka kepada anda semua yang mungkin ingin melihat apakah perkembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, terutamanya apabila belanjawan diletakkan antara yang peningkatan yang tertinggi pada tahun ini. Tahniah diucapkan
peningkatan 1 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan 2023 untuk kita melihat apakah transformasi yang akan berlaku dalam Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Zainal Amin Ayub, Sekretariat Induk Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara, berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara. Baiklah, selepas ini kita akan ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan pelapor di sana sudah pun bersedia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa kini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca pada pagi ini. Dilihat keadaan tiada hujan di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia pada pagi ini. Namun keadaan yang sedikit berjerebu melibatkan kawasan di sekitar Lembah Kelang juga turut memasuki di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Namun keadaan cuaca yang berjerebu ini kita jangkakan akan kembali reda menjelang petang nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat hujan beserta ribut petir kini masih lagi sedang berlaku sejak daripada malam tadi melibatkan kawasan di sekitar barat dan juga tengah negeri Sarawak. Keadaan hujan lebat juga turut dilihat melibatkan sepanjang perairan negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi negeri Sabah pula dilihat di sini keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan bahagian dan ianya kekal sehingga ke tengah hari nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan beserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Dan juga di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan hujan dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan bahagian utara negeri Sarawak, manakala bagi negeri Sabah lebih tertumpu di bahagian pedalaman. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan keadaan hujan beserta ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan seperti banjir kilat dan kerosakan harta benda. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, sekarang kita nak kongsikan segmen baru dalam Selamat Pagi Malaysia ini. Biar betul, ini adalah berkaitan dengan MyBayar PDRM. Apa kata kita saksikan sekarang? Terkesan di internet, pemalsuan portal bayaran saman trafik PDRM.
Pasukan Biar Betul mendapati suspek menghantar email kepada mangsa memaklumkan mereka memiliki saman trafik tertunggak. Bagi mengelak implikasi undang-undang, mangsa diarah membayarnya segera. Sekiranya pengguna klik pada pautan diberi, mereka akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga menyerupai portal MyBayar PDRM. Dan ia merupakan laman sesawang palsu. Semakan pihak berkuasa mengesyaki bukan bayaran yang dibuat jadi sasaran utama penjenayah. Sebaliknya, maklumat kad bank yang diguna jadi perhatian. Menerusinya, wang mangsa berisiko lesap dan data peribadi mereka boleh dimanipulasi. Jabatan Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia, MyCert dan PDRM menggesa orang ramai berhati-hati. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Elak jadi mangsa. Semak sebelum buat sebarang transaksi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya, itu dia tadi sindiket penipuan yang menyamar sebagai portal MyBayar PDRM, iaitu portal pembayaran saman trafik secara dalam talian dengan menggunakan email palsu bagi mendapatkan maklumat perbankan pribadi pengguna. Jadi itu ialah tidak benar. Ya, dan juga tanggungjawab kita lah sebagai masyarakat. Ya. Apa yang perlu kita faham tentang aktiviti-aktiviti scam ini. Sentiasa kita bawakan topik tentang scam ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Kalau dapat link yang kita tak biasa tengok, dapat SMS yang kita tak biasa baca, dapat juga sekarang aplikasi WhatsApp pun ada. Jangan tekan. Itu adalah perkara pertama yang perlu kita lakukan. Jangan tekan itu dahulu. Kerana kalau kita tekan, risiko kita untuk sampai ke page-page yang boleh menyedut duit kita itu terlampau tinggi dan akhirnya kita menjadi mangsa. Ya, jadi kita akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Berita-berita yang tidak benar, yang tidak pasti, yang mungkin anda kongsi di luar sana. Okey, kita beralih pula. Ini juga berkaitan dengan belanjawan 2024. Kita nak memberi fokus kepada KPT. Bagaimana KPT ke arah antarabangsa pendidikan tinggi. Tapi sebelum itu ingin kami kongsikan bersama dengan anda. KPT menerima peruntukan belanjawan 2024 berjumlah 16.3 bilion yang meliputi 12.2 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan 4.1 bilion bagi perbelanjaan pembangunan untuk meneruskan agenda ekonomi madani KPT. Jadi, ianya peningkatan 6.8% berbanding tahun 2023. Ataupun ringgit Malaysia 1 bilion. Peningkatan daripada tahun 2023 kepada belanjawan tahun 2024. Hari ini kita bersama dengan tetamu menerusi talian Google Meet iaitu Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof. Syafika, jumpa lagi kita. Jumpa lagi alhamdulillah. Secara maya pula kali ini. Baiklah Prof, mungkin sedikit pandangan awal apabila belanjawan peruntukan belanjawan 2024 diberikan kepada KPT meningkat kepada 1 bilion kepada 16.3 bilion ringgit pada tahun 2024. Sebenarnya Rizwan yang pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM yang sudi menjemput saya walaupun tak bersemuka face to face tapi kita secara maya pada pagi ini. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah memperuntukkan satu peruntukan yang sangat tinggi iaitu sebanyak lebihan 1 bilion lebih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan ini merupakan satu pengiktirafan kerajaan kepada KPT dalam melestarikan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dan seperti dimaklumkan tadi, bajet KPT meningkat dari 16 bilion meliputi yang dicadangkan oleh KPT iaitu 12 bilion bagi perbelanjaan mengurus, manakala 4 bilion lebih lagi bagi perbelanjaan pembangunan.
untuk meneruskan agenda ekonomi madani KPT. Dan peningkatan keseluruhan bajet ini lebihan 6.8% berbanding tahun lepas menggambarkan peranan penting yang dimainkan oleh KPT sebagai pemakin kerangka ekonomi madani dalam fokus memperkasakan rakyat melalui bidang pendidikan tinggi. Dan harus diingat KPT peranan dan fungsi dia yang pertama iaitu memastikan sistem pendidikan tinggi negara kekal relevan pada abad ke-21 terutamanya dalam era revolusi perindustrian 4.0 di mana ada krisis global dan integrasi serantau. Ya, antara yang juga diberikan perhatian dalam Belanjawan 2024 inilah berkaitan dengan sektor pendigitalan. Jadi tidak ketinggalan berkaitan dengan AI. Jika kita lihat dalam belanjawan kali ini, ada juga belanjawan untuk menubuhkan fakulti AI di UTM sebagai perintis kepada sektor AI dalam sektor pendidikan tinggi negara. Respon daripada pihak UPSI sendiri bagaimana? Sebenarnya saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada UTM yang telah diamanahkan sebagai fakulti yang pertama yang rintis untuk menubuhkan fakulti AI ini. Dan ini merupakan satu pemilihan yang tepatlah di mana UTM dipilih untuk menerajui AI ini di negara kita. Dan sudah tiba masanya UA mengadaptasi akan ledakan teknologi komunikasi, teknologi hijau dalam pelbagai bidang termaju lain adalah sangat luar biasa sekarang. Dan kalau kita lihat kemajuan teknologi termaju ini bukan saja ia muncul sangat pantas, tetapi ia sentiasa berubah-ubah dengan pantas juga akibat daripada Prof, mungkin salah satu fokus yang diberikan ketika Belanjawan 2024 adalah menubuhkan fakulti AI, Artificial Intelligence ataupun selain daripada itu juga Ridwan, sejumlah 510 juta ringgit juga tersedia sebagai dana penyelidikan dan pembangunan R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi antara fokus yang diberikan penekanan oleh pihak kerajaan kali ini untuk KPT pastinya ke arah teknologi, iaitu pendidikan dan juga TVET serta R&D. Jadi 3 komponen ini sebenarnya yang kita ingin kenal pasti bagaimana sebenarnya langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh pihak UA khususnya di Universiti Awam untuk menggerakkan lagi Belanjawan 2024 ini. Kita akan bersama kembali. Prof bersama dengan kami Prof. Prof, ya mungkin Prof ada boleh sambung berkaitan dengan AI tadi, Prof. Mungkin Prof juga boleh sambung lagi peranan industri dalam memajukan lagi pendigitalan AI ini. Silakan Prof. Sebenarnya dalam menerajui semestinya bahawa penglibatan dasar negara ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Namun di KPT sebenarnya kita telah ada satu program akademik di mana ada program 2U2I di mana graduan yang mendapat pengalaman industri selama 2 tahun di industri dan 2 tahun di universiti. Di mana graduan ini diharap 2 tahun di industri, ia akan dapat pengalaman industri yang sangat relevan mengikut bidang pengajian mereka. Dengan adanya penglibatan industri ini dapat memacukan lagi pengalaman yang diperolehi oleh graduan 2 tahun di universiti. Dia dapat melaksanakan program-program 2 tahun di industri dan ini dapat memberikan kepada pelajar selain daripada hands on, ia juga dapat memberikan pendapatan sampingan kepada pelajar melalui program Learn and Earn. Dan diharapkan pihak-pihak industri ini dapat bersama-sama dengan KPT dalam membantu KPT menjadi tonggak dalam AI itu sendiri. Ya Prof, selain daripada AI, 6.8 bilion juga diperuntukkan khususnya untuk TVET. Jadi bagaimana sebenarnya pendidikan teknikal dan juga vocational ini diintegrasikan khususnya di UA ataupun di UPSI sendiri Prof? Sebenarnya kalau kita
ceritakan tentang TVET ini merupakan satu isu yang sangat penting kepada graduan-graduan negara pada masa kini, dan kita lihat TVET ini memainkan peranan penting di mana kemahiran-kemahiran yang diperolehi di universiti dapat dikembangkan lagi kepada industri. Dan kalau kita lihat bajet yang besar diperuntukkan untuk TVET ini diberikan kepada KPT bagi dilaksanakan, dan ini fokus sudah tentulah kepada dasar-dasar TVET ini. Dah siap tersangkut-sangkutlah Syafiqah. Ya, mungkin sebab itulah dalam Belanjawan 2024 sektor pendigitalan itu diberikan perhatian sebenarnya. Tapi tidak mengapa kalau kita lihat juga Prof, antara yang menjadi perhatian sebenarnya untuk pihak KPT sendiri ialah diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN, juga penetapan siling yuran pendaftaran universiti awam yang mana ianya dihadkan tidak melebihi 1,500 mulai Januari 2024. Bagaimana Prof melihat bahawa belanjawan ini sebenarnya boleh memberi manfaat kepada para pelajar di luar sana? Terima kasih Syafiqah. Sebenarnya ini adalah satu inisiatif yang sangat baik pada pelajar-pelajar untuk makluman kursi baharu untuk kemasukan Oktober ini. Dan ini terima kasih saya ingin ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan kelonggaran, meminta semua universiti awam memberikan kelonggaran. Sebenarnya kalau kemasukan yuran tu biasanya seorang pelajar dikena peruntukan hampir 2,000 ke 2,500 untuk membayar yuran. Tapi di UPSI kita berikan kelonggaran. Jika pelajar tidak mempunyai wang, dia boleh datang terus. Dia tak perlu terima kasih saya ucapkan kepada PT-PTN yang memberikan sumbangan awal, bantuan awal kepada pelajar sebanyak 1,500. Dan sebab itulah Perdana Menteri mengumumkan sekurang-kurangnya yuran pendaftaran untuk akan datang ni sekurang-kurangnya dia 1,500, dan ini selari dengan bantuan awal yang diberikan oleh PT-PTN kepada pelajar. Jadi pelajar ibu bapa dia tak perlu ada keuangan lagi tambahan untuk bayaran yuran awal kemasukan pelajar. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak kerajaan KPT yang sentiasa prihatin kepada pelajar-pelajar. Dan salah satu juga yang diberi perhatian ketika Belanjawan 2024 adalah tidak melupakan pelajar-pelajar tahfiz yang selama ini kurang mendapat peluang mencuburi bidang kemahiran lain, terutamanya di peringkat IPTA dan juga IPTS. Dan juga peruntukan diberikan sebanyak 17 juta dalam perkara ini. Bagaimana KPT melihat ataupun di peringkat pendidikan tinggi melihat perkara ini sebagai salah satu ancakan untuk kita membawa pelajar tahfiz ini masuk ke dalam IPT dan juga terus kita mencari potensi daripada mereka pula? Terima kasih Rizwan. Sebenarnya tahfiz ini merupakan satu agenda nasional dan ia dibawa oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dan sebenarnya ada perbincangan awal yang telah dilaksanakan dengan UPSI, di mana di bawah UPSI kita ada Fakulti Sains dan Kemanusiaan dan ada program tahfiz sendiri di UPSI, dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat bermanfaat kepada semua pelajar tahfiz. Dan kalau kita lihat apabila melalui perbincangan kita dengan gabungan tahfiz kebangsaan, teknik kaedah pedagogi tahfiz dilaksanakan di mahat-mahat tahfiz adalah berbeza. Dia menggunakan kaedah pedagogi yang lama. Jadi dengan adanya inisiatif ini, ia dapat memberikan satu lonjakan paradigma yang sangat signifikan kepada institusi tahfiz itu sendiri, dan diharapkan nanti dengan adanya teknologi
dengan adanya ICT, dengan adanya kaedah-kaedah yang terkini, ia akan memberi ruang dan peluang kepada ramai lagi hufaz-hufaz yang ingin melanjutkan pelajaran ke IPT. Dan di akhirnya nanti hasratnya yang hufaz-hufaz yang mendapat degree dalam tahfiz ini, ia akan berada di sektor-sektor pekerjaan. Lahirnya lah nanti insya-Allah doktor yang hafiz, engineer yang hafiz, guru pensyarah yang hafiz. Dan ini adalah hasrat sebenarnya pihak kerajaan untuk melonjakkan, untuk melihat dalam sistem pendidikan yang berfokuskan kepada hafiz ini supaya diberikan penekanan. Ya. Bila kita berbalik semula kepada tajuk kita hari ini untuk membawa KPT ke arah pengantarbangsaan. Jadi apa lagi sebenarnya penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak KPT sendiri untuk mencapai ke arah pengantarbangsaan ini? Sebenarnya Syafiqah, kalau kita lihat dahulu, kalau kita lihat sejarah dahulu, Melaka menjadi pusat perdagangan di antara timur dan barat. Melaka dipilih sebagai the center of point, the middle, di antara perjalanan Cina dengan barat. Dan menjadi hasrat KPT juga ingin menjadikan Malaysia ini sebagai hub pendidikan perantarbangsaan, di mana kita boleh meneroka ruang-ruang perantarbangsaan dari sekitar timur, barat. Mereka datang ke Malaysia sebagai satu pusat untuk mendapat pendidikan tinggi di negara ini. Jadi sudah tiba masanya Malaysia kembali menjadi pusat perantarbangsaan pendidikan, di mana pelajar-pelajar antarabangsa yang datang dari sekitar Asia Tenggara, di Eropah, untuk kembali datang untuk melanjutkan pelajaran ke Malaysia dalam bidang-bidang pendidikan. Okey. Itu dia sedikit buah fikir daripada Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan juga alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih banyak-banyak Prof di atas kesudian untuk berkongsi dengan kita semua berkaitan dengan Pasca Belanjawan 2024 KPT ke arah pengantarbangsaan pendidikan tinggi. Baiklah, kita akan ke cerita pagi sekarang. Cerita pagi ini Sabah. Ini berkaitan dengan gotong royong perdana Gempur Edis bersama dengan rakan pelapor kita Duli Simon. Silakan. Baik, bertemu lagi Sembang Pagi Malaysia. Cerita Pagi Sabah hari ini kami bawakan anda dari daerah Keningau berkenaan dengan program gotong royong perdana Gempur Edis yang mana berlangsung di persekitaran Pekan Keningau ini. Dan pada pagi ini bersama tetamu iaitu pegawai epidemiologi dari Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau iaitu Dr. Evelyn Sugip. Selamat pagi Doktor, kerana sudi bersama kami di Sembang Pagi Malaysia ini. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada penonton berkenaan dengan program gotong royong yang berlangsung pada pagi ini. Terima kasih daripada RTM. Program kita pada pagi ini yang kita panggil sebagai Ops Gempur Denggi. Kita adakan, ini adalah yang ketiga kali, tetapi di Keningau ini yang terbesar, yang paling besar program yang kita buat hari ini. Tujuannya adalah Ops Gempur Denggi ini adalah salah satu untuk memupuk kesedaran di kalangan masyarakat berkenaan dengan denggi. Yang kedua, kita mau menerapkan satu konsep, iaitu konsep mencari memusnahkan tempat pembiakan di kalangan masyarakat Keningau. Dan seterusnya kita mau, kalau boleh, wabak yang kita tangani di Keningau sekarang ini kita berjaya kekalkan sebagai wabak yang terkawal. Ya, mungkin apakah ataupun siapakah agensi ataupun masyarakat komuniti yang terlibat dalam menjayakan program gotong royong ini? Program kali ini kita telah melibatkan ahli-ahli daripada ahli jawatan kuasa wabak daerah. Kita juga melibatkan agensi-agensi persekutuan dan negeri. Kita ada persatuan-persatuan dan NGO yang terlibat. Dan seterusnya adalah masyarakat warga daripada Pekan Keningau itu sendiri. Mungkin sekali lagi kawasan tumpuan gotong royong yang diadakan pada pagi ini. Kawasan tumpuan besar kali ini kita bahagikan Pekan Keningau ini kepada 5 zon. Dan daripada 5 zon ni kita akan bahagikan kita punya tim dan juga peserta-peserta pada kali ini untuk tujuan mencari dan memusnahkan tempat pembiakan. So kita ada 5 zon hari ini, bukan sahaja di kawasan Padang Bandaran ini, kita juga akan melibatkan sehingga ke bahagian zon bawah Pekan Keningau.
Ya, mungkin harapan doktor sendiri agar masyarakat berhubung dengan kebersihan persekitaran, khususnya dalam mencegah penyakit seperti demam, denggi dan sebagainya. Okey, harapan kami dari pihak kesihatan, kami mengharapkan dengan kita mengadakan program seperti ini, kita berjaya menerapkan satu konsep yang penting di dalam masyarakat, iaitu konsep mencari dan memusnahkan tempat pembiakan, nyamuk dan seterusnya. Kita mencegah penyakit-penyakit bawaan vektor. Paling penting sebenarnya di dalam kawalan dan pencegahan penyakit vektor adalah kita memusnahkan ataupun kita tidak mahu ada pembiakan nyamuk. Dan konsep yang kita mau bawa juga konsep yang lama dan masih diguna pakai, iaitu tiada nyamuk, tiada Aedes di dalam kawalan denggi. Baik, terima kasih di atas perkongsian doktor tadi itu. Dan bagi anda, bukan saja di Keningau ini, tetapi di sekeliling anda, pastikan kawasan anda bersih dan tiada nyamuk, tiada Aedes seperti mana yang doktor kongsikan. Kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih untuk cerita Pagi Sabah. Seterusnya, kami ingin kongsikan bersama dengan anda rahsia penjagaan kesihatan dan kecantikan dari jamu jelita. Tapi terlebih dahulu, kita saksikan intro ini. Sekarang ni banyak kerja yang menjadikan kulit kita mudah tercemar dengan debu, kotoran, sinar matahari dan macam-macam lagi yang membuatkan kulit nampak tua dari usia sebenar. Untuk pastikan kulit saya sentiasa terjaga dan cantik, saya amalkan Pearl White Pinky Plus dari jamu jelita. Diperkaya dengan vitamin C, astaxanthin, pine bark, berry dan macam-macam lagi. Hanya baju dan minum. Bila kulit dah cantik, tak perlu dah nak bersolek tebal. Nak kulit cantik tanpa solekan? Jom dapatkan Pearl White Pinky Plus. Hanya yang baik dari jamu jelita. Okey, hari ini saya bersama dengan Puan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita untuk berkongsi rahsia. Kalau boleh tak nak rahsia lah hari ini. Sebab hari ini saya teruja. Hari ini ada putih, kurus dan juga untuk kesihatan dalaman wanita. Betul, Syafiqah. Wah, jadi kita boleh mulakan yang mana? Oh, yang ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Malaysia, terima kasih banyak Syafiqah. Kalau berdiri sebelah Syafiqah ni, anda akan sangat kedil. Dia terlalu cantik orang dia. Jadi hari ini kita nak kongsi rahsia kecantikan biar semua orang cantik, Syafiqah. Kalau perasan tadi kita punya video sebelum ni ada cakap, dalam video tu ada selingan kata cantik tanpa solekan. Jadi kita nak bantu anda dekat luar, dan produk yang kita bawakan hari ini semestinya produk Puak Pinky Plus yang kata percaya tak asing lagi buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Sebab ini merupakan produk yang Syafiqah ramai kat luar cakap, Puan Atira, saya suka sangat Pinky Plus ni. Harga adalah RM39.90. Lepas tu saya minum memang berkesan untuk kulit. Sebab ini kita bukan cakap kosong. Atira, kalau setiap kali datang Selamat Pagi Malaysia, kita bercakap tentang apa yang pengguna kongsikan. Dan semestinya apakah kebaikan produk ni, tak lain tak bukan adalah dari bahan dia, Syafiqah. Dalam produk Puak Pinky Plus ada strawberry, ada blueberry, ada blackcurrant, ada tomato yang anda percaya buah-buahan berry dalam produk ni sebenarnya dekat luar. Kalau kita beli satu pack kecil-kecil tu RM25, RM18. Semuanya mahal. Nak makan hari-hari untuk ada minuman yang ataupun makanan yang tinggi antioksidan dalam badan, memang cakap apa, tak cukup lah duit poket ni kan. Tapi dengan Puak Pinky Plus RM39 saja. Dan ini adalah produk yang kalau nak tahu, kita dah bantu ramai kat luar. Kalau dulu ada jeragat makin pudak, alhamdulillah. Kalau dulu ada jerawat, masalah jerawat pun beransur pulih dengan penggunaan produk Puak Pinky Plus. Jadi anda cuba Puak Pinky Plus mesti tahu ini bukan produk biasa-biasa, bukan calang punya produk. 12 tahun di pasaran. Bayangkan berapa ramai dah minum, berapa ramai yang beli, berapa ramai yang beli repeat order, dan yang paling menggembirakan Syafiqah yang mana beli lepas tu sampai jadi kita punya orang kata apa, stokis. Jadi ejen kita, dia beli, dia tahu berkesan, dia tahu produk ni memang betul orang akan cari. Dia jadi ejen kita, jadi stokis kita. Orang cakap membeli, pengguna, pembeli sekarang dipenjual. Jadi yang mana dan tahu tentang kehebatan produk ni, kita ramai yang dah amalkan dan memang berkongsi dengan Atira rata-rata tak ada masalah kulit dan sebagainya. Dan ini adalah produk yang lengkap dengan buah-buahan yang tinggi vitamin C. Macam tadi Atira cakap, kita menggunakan ekstrak daripada pine bark, goji berry, apple stem cell, acerola cherry dan sebagainya. Dan produk ini mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kulit. Rugi sangat siapa tak cuba. Dan Atira jamin sebenarnya dekat luar tu ramai je laki-laki yang tanya boleh ke laki minum. Kadang-kadang orang lelaki dia takut tau bila kita cakap pasal minuman penjagaan kulit ke apa, orang lelaki takut nak minum. Boleh sebenarnya, asalkan kalau anda ada niat untuk merawat masalah kulit, nak menjaga kulit dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dekat luar tu
Orang lelaki dia tak macam orang perempuan. Dia tak semestinya nak kulit cerah, nak nampak glowing dan sebagainya. Yang penting kulit itu tak ada masalah. Sebab tak percaya, suami Ata sendiri pun dekat rumah dia bukan jenis yang nak pakai serum ke toner ke. Lambat lagi lah orang cakap kan. Memang lambat lagi. Jadi cara kita nak bantu suami kita ataupun anak lelaki kita yang mana ada masalah jerawat, yang ada masalah tu. Lagi remaja yang meningkat usia memang macam adik-adik Itira tu dekat dahi, dekat pipi sebab perubahan hormon. Kita bantu mereka dengan cara beli minuman yang bantu merawat masalah kulit seperti produk Puak Pinky Plus. Sebab kalau tengok di kaca TV, bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan buah-buahan. Jadi tak perlu risau. Kita hanya menggunakan buah-buahan beri untuk bantu mencantikkan kulit anda. Dan bukti yang nak tunjuk kepada anda, kita tahu buah-buahan beri tinggi dengan antioksidan. Jadi sedikit demo daripada Itira, anda boleh lihat macam mana larutan air betadine yang gelap ni kita campur dengan Puak Pinky Plus, Syafiqah. Jadi anda boleh lihat kita campur dengan Puak Pinky Plus, air dia berubah, air dia berubah warna. Jadi yang gelap tu kita boleh naturalkan air itu menjadi natural warna dia. Sebab kita nak kongsikan kepada anda, perumpamaan adalah seperti ini. Kita ni hari-hari terdedah dengan radikal bebas. Kadang-kadang walaupun kita jenis yang duduk rumah, kita boleh jadi bila kita jemur kain kena apa orang kata apa, cahaya matahari. Kalau kita dekat luar, naik train, asap rokok ke, kotoran-kotoran debu dan sebagainya. Dan sebenarnya hal ini serba sedikit menjejaskan kulit kita tanpa kita sedari. Sebab tu orang cakap kadang-kadang skincare saja tak cukup, dalaman pun perlu. Dan ini adalah produk yang anda boleh amalkan untuk mencantikkan kulit wajah anda dari dalam. Dan sedikit orang kata apa, perkongsian daripada Itira juga tak nak share atas cukup excited tentang testimoni. Sebab ramai kalau setiap kali bersiaran, Puan Itira tak ada ke testimoni? Kita bawa testimoni. Okey, ini pengguna kita yang dah amalkan produk Puak Pinky Plus. Ini dia ada masalah jerawat macam Ata cakap tadi, kita terdedah dengan radikal bebas. Okey, untuk beliau ada masalah kulit jerawat yang kecil-kecil dan kalau perhatikan boleh jadi akibat kerana dia sangat sensitif dengan debu-debu pasir kecil-kecil tu. So dia bekerja dekat luar. Bila kerja dekat luar, dia bekerja dengan kawasan-kawasan yang orang kata apa, bila pembangunan ni kan pasir-pasir dekat muka dia, terus naik jerawat dekat muka dia. So dia kata bila dia makan ubat, dia macam baik sekejap, dia macam on off, lepas tu timbul balik. Tapi dia kata dengan menggunakan produk Puak Pinky Plus, alhamdulillah kulit dia dah hilang jerawat. Ini bukan editing, ini bukan lighting, memang kulit dia dah hilang jerawat. Kulit dia 100% hilang jerawat dengan amalkan produk Puak Pinky Plus. Jerawat kecil-kecil tu semua hilang. Sebab Ata cakap kadang-kadang kita tak perasan tau, dalaman badan kita ni ada kekurangan nutrisi tau. Nutrisi-nutrisi yang boleh bantu kita siapkan badan, menyiapkan kulit badan kita dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk produk Puak Pinky Plus. Seterusnya Syafiqah. Okey, kita dah bercakap tentang penjagaan kulit. Kadang-kadang produk untuk penjagaan tubuh badan pun sangat penting. Lagi-lagi kita ni dekat Malaysia penuh dengan rutin harian yang suka makan. Atas sendiri suka makan, Syafiqah suka makan. Semua orang suka makan dan makan berlebihan tu itu perkara biasa. Malah fakta pun kata dekat Malaysia 16.9 juta rakyat Malaysia ada masalah obesiti. 16 tu jumlah yang sangat besar sebenarnya. Dan tak lain tak bukan adalah kerana kita amalkan makan berlebihan. Dan lagi parah sebenarnya jika kita makan berlebihan, kita jenis bersenam. Kita jenis ada sistem pengadaman yang sihat, tak ada masalah. Tapi kita bersenam jauh sama sekali. Kadang-kadang ada yang buat, kadang-kadang alhamdulillah ada yang tak ada langsung pun ada. Jadi hal itu sebenarnya menyumbang juga kenapa kita ada masalah obesiti yang sangat tinggi di kalangan Malaysia. Kita nak bantu anda semua dekat luar sebab kadang-kadang boleh jadi kita ni kekurangan orang kata apa, serat. Orang kata apa, Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah cakap dalam rutin harian kena ada 25 hingga 30 gram serat dalam rutin harian, tapi yang sikit tu pun kita susah nak amalkan. Jadi kita nak bantu anda, kita sediakan minuman serat iaitu produk Pine Tox Fiber. Kita menggunakan serat dari inulin dan juga nenas sebagai bahan utama untuk bantu anda ada sistem penghadaman yang lebih lancar, sistem penghadaman yang lebih sihat, yang mana kalau anda ada masalah baju tak muat, berat badan berlebihan, kadang-kadang tu kalau kenyangnya letak kepala terus tidur, terlalu kenyang, perut penuh dan sebagainya, anda boleh dapatkan produk Pine Tox Fiber ni bancuh selepas makan tengah hari atau makan malam, yang mana penggunaannya akan bantu untuk menyingkirkan lebihan makanan, bantu untuk singkirkan sisa toksin dalam badan. Dan Ata cakap kosong, pengguna yang dah amalkan produk ini adalah suami Itira sendiri. Saya teruja tengok kawan. Syafiqah terkejut tadi cakap ni suami saya. Ini suami saya sendiri. Sebelum saya berkahwin dengan beliau memang mempunyai masalah berat badan berlebihan macam inilah. Perut dia pun sangat comel, seksi. Jadi dengan amalkan produk Pine Tox Fiber lepas Ata berkahwin, Ata ada masalah bila kita bersalin kan, kita pantang, kita kurus, dia pun tercabar. So alhamdulillah diminum Pine Tox Fiber. Dia yang terkini inilah orang dia.
Saya silap lagi muda dari Atira. Jadi anda yang nakkan berat badan ideal, nakkan tubuh badan yang menawan, anda nak suami yang makin handsome, orang cakap kita sayang suami, kita kena jaga suami, boleh dapatkan Pinetox Fiber. Dan Ata nak share Syafiqah, macam mana cara Pinetox Fiber ni singkirkan berat badan kita. Okey, sebenarnya kalau anda nak perhati, kita kan macam cakap tadi serat. Apakah kebaikan serat? Serat ni fungsi dia sebenarnya adalah untuk meresap, menyerap semua sisa makanan. Okey, dalam cawan ni kalau anda perhatikan, ada lebihan minyak yang akan dalam tu ada minyak. Ada minyak. Anda boleh bayangkan minyak ni adalah sisa-sisa orang kata apa, makanan yang tidak terhadam. Kita punya toksin-toksin yang kita sebenarnya hari demi hari kalau kita makan tak membuang, dia akan lagi menebal. Tapi dengan bantuan serat, dia sebenarnya berfungsi untuk menyerap. Dia meresap minyak-minyak tu, dan inilah yang menyebabkan kita akan ketandas. Mana kita akan singkirkan semua tu melalui perlawasan. Jadi itu kehebatan produk minuman serat yang kita sediakan, iaitu Pinetox Fiber. Kita dah jaga kulit dengan Puak Pinky Plus, dah jaga berat badan ideal dengan Pinetox Fiber. Untuk dalaman, kita ada Lady White, Syafiqah. Ini sebenarnya merupakan produk yang akan berjamin ramai seluruh rumah kat rumah tu suka, sebab harga dia RM30.90. Dia bukan saja baik untuk dalaman wanita, dalamnya juga ada herba daripada Purada Mirifica dan Purada Lobata. Menjadi seorang ibu, atas ni pun menjadi ibu, lagi-lagi anda melahirkan anak 3-4 kali ataupun 5-6 kali, dah banyak menyusu, banyak dalaman kita yang terjejas, pastinya hal ini menyebabkan kita kurang keyakinan diri dengan susuk tubuh badan kita. Jadi dengan herba daripada Purada Mirifica ni, Lobata ni, ini adalah herba yang kita import dari Thailand. Orang Thailand menggunakan bahan ini untuk mencantikkan kulit mereka, mencantikkan tubuh badan mereka, terutama aspek kewanitaan. Jadi herba ni lah yang akan bantu boostkan hormon estrogen, hormon progesteron di sekitar dalaman badan wanita untuk menstabilkan hormon, untuk bantu kita ada aspek yang lebih cantik, terletak kulit yang awet muda, yang cerah, yang cantik orang cakap. Jadi sebenarnya penting juga untuk kita sebagai wanita ada sedikit minuman tambahan. Kita ni kadang-kadang kita ni terlalu sibuk, tak sempat nak jaga kulit luaran, tak jaga dalaman, tak jaga, at least dalaman jagalah orang cakap. Jadi dengan harga RM30.90, ini merupakan produk yang ramai yang sangat suka amalkan. Anda dekat rumah, kalau anda mahukan kulit yang cantik, Ata tunjuk kepada anda, ini dia produk dia, Puak Pinky Plus. Kita juga ada testimoni yang mana kalau dulu ada masalah jerawat parut-parut, dengan amalkan Puak Pinky Plus, alhamdulillah kulit dah bertambah sihat dan sebagainya. Dan anda boleh lihat sebenarnya di TV itu produk Lady White yang akan explain tadi berkenaan tentang dalaman wanita. Jadi anda dekat rumah, jadi sayang isteri, beli saja harga RM30.90, sangat murah. Kalau beli di TikTok shop kita, Jamu Lita Official, RM29 saja. Di kedai jamu pun murah. Kalau nakkan orang kata apa, keyakinan diri semula, nak badan yang cantik dengan tubuh badan yang cantik, aspek yang menawan, anda mendapatkan Lady White. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita formulasikan atau jamin merupakan bahan-bahan herba dan juga buah-buahan yang sangat bermutu dan berkualiti tinggi untuk kesihatan anda semua. Jadi anda dekat rumah nakkan produk jamu kita, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV, ataupun untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi ada diskaun RM29 untuk Lady White macam saya cakap tadi. Untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi boleh hubungi 1-800-885510 ataupun WhatsApp kami di 013-353-5753. Follow TikTok kita iaitu Rasa Cantik Gembu dan Slim. Di TikTok official kita banyak promosi yang kita lakukan setiap hari. Dan nak dapatkan produk, anda boleh hubungi nombor tadi di stokis kami. Dan secara ringkasnya, anda nak kulit cantik, nak kulit cerah, nak atasi masalah kulit anda, dapatkan Puak Pinky Plus berharga RM30.90. Nakkan berat badan ideal, nakkan badan yang lagi orang kata apa, selesa yang ringan dan sebagainya, Pinetox Fiber berharga RM3.90. Lady White, minuman penjagaan dalaman untuk luaran juga berharga RM3.90. Ini wanita dan lelaki boleh minum, wanita dan lelaki boleh minum. Ini wanita sahaja, lelaki jangan minum. Yang ini untuk wanita sahaja. Itu dia rahsia penjagaan kesihatan dan kecantikan Jamu Jelita. Terima kasih Puan Atira. Hari-hari kita kena korek rahsia daripada Puan Atira ni sebenarnya, sebab kita nak jadi cantik macam ni. Yang mana suami nak kena kurus tu kenalah beri kan. Nak jadilah macam ni. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Syafiqah. Okey, seterusnya kita nak ke satu bingkisan yang dah pun disediakan, kesenian dan kebudayaan Community Quarters. Terus saja bersama dengan penerbit kita Casey Rozaini. Kesenian telah menjadi identiti dan amalan yang amat penting kepada kebudayaan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sejak turun-temurun lagi. Ia menjadi manifestasi tamadun kehidupan sesebuah negara dan peranannya cukup besar dalam pembangunan masyarakat. Melihat kelebihan itu, minggu lalu bertempat di Kompleks Pasal F, Lebuh Perdana Timur, Presin 1 Putrajaya, berlangsungnya program kesenian dan kebudayaan Komuniti Kuartus Kerajaan.
merupakan program di bawah seliaan Bahagian Pengurusan Hartanah BPH. Ia dilaksanakan secara julung kalinya untuk semua penghuni kuartus seluruh Malaysia dengan mengangkat konsep hidup berjiran. Pada asasnya, BPH menyelia lebih 27,000 buah unit kuartus dengan populasi anggaran 100,000 orang penghuni. Malam ini kita berjaya menyatukan penghuni kuartus kita. Ramai yang tak tahu sebenarnya bahagian pengurusan tanah ni menguruskan kuartus-kuartus kerajaan. Jadi kita ingin menjadikan satu benchmark lah kepada komuniti kuartus. Kita ada pelbagai jenis kuartus, ada yang diuruskan oleh agensi-agensi lain, tetapi yang uniknya di BPH ni kita menguruskan komuniti-komuniti kita juga. So cara kita engage dengan komuniti kita adalah salah satu caranya adalah pada malam ni lah kita anjurkan program kesenian dan kebudayaan lah. Kenapa kita pilih kesenian dan kebudayaan ni adalah kerana tak pernah dibuat orang sebenarnya. Ini adalah satu benda yang baru dan kita dapat mencokil-cokil bakat lah. Dan alhamdulillah kita dapat terima 10 penyertaan pada malam ini. Objektif pertandingan ini adalah untuk meningkatkan penglibatan komuniti dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan semangat kejiranan serta budaya hidup bersatu padu. Pendapat saya, satu aktiviti yang bagus dan boleh diperkembangkan untuk masa-masa yang akan datang lagi. Sebab selain daripada sukan, sosial ni banyak kan. Sebelum ni asyik sukan, lepas tu aktiviti yang Islami. So yang ni kita boleh selitkan daripada kebudayaan, kira okey lah, terbaik lah. Boleh lah. Boleh lah. Sono tak malam ni? Sono. Apa yang Haji dapat malam ni? Ia juga selari dengan Pelan Strategik Bahagian Pengurusan Hartanah 2021-2025 iaitu untuk menghargai kesenian dan kebudayaan yang diwarisi turun-temurun. Rata-rata penghuni kuartus kita memang sangat menyambut baiklah perkara ini dan saya harap pada masa akan datang kita akan menjayakan program-program yang sebegini. Melalui galakan program seumpama ini, kemahiran berkarya dan menghidupkan seni warisan dapat menjadi wadah membangkitkan semangat kerjasama dan memartabatkan hasil seni agar tidak lekang di panas dan tak rapuk di hujan. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Itu dia sedikit bingkisan berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan komuniti kuartus. Ridwan, kita punya ahli keluarga ni hari ini dia nak berlepas sebenarnya untuk pertandingan di Macau dan juga Shanghai. Tapi sebelum berlepas tu, mana boleh tinggalkan kita kan? Kita kena tanya juga persiapannya. Dia punya merantau New York tu, dia macam buat sebelah rumah. KL Selangor. KL Selangor New York. Dan petang ni nak pergi ke Shanghai. Siapa yang tidak kenal dengan Su Huaiqing, jago nombor 1 dunia larian menara ataupun tower runners, dan juga ada pelapisnya yang saya difahamkannya hari itu dapat nombor 3 di KL Menara KL. 7 overall. Nombor 7 overall di Menara KL, larian Menara KL. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Hazim Zuhairi Azhari iaitu pelapis larian menara. Akhirnya kali pertama kita jumpa Huaiqing, soalan selalu kita tanya macam mana nak cari pelapis, macam mana. Akhirnya sekarang ini dah ada pun pelapis. Huaiqing kita simpan sekejap lagi sebab kita berminat nak tanya. Tapi Huaiqing nampak Hazim sebagai pelapis macam mana? Sebab dia nombor 7 kan. Ada lagi 6 orang kat depan tu? 6 orang lagi ke depan tu semua orang negara lain. So ni second Malaysia lah. Kiranya after you? Dia. Wow. Yang muda lagi. Huaiqing approach dia untuk jadi pelapis Huaiqing lah. Macam mana tu? Bagaimana pelibatan mula-mula sekali Hazim dalam untuk larian? Pelibatan saya start tahun lepas. Mula-mula tu macam regular hiker, hiking misalnya saja, and then dapat tahu yang macam larian menara kan. So start macam di event bulan 6 dekat Menara Lestar. Start situ join yang pertama event lah. Siapa approach siapa ni? Siapa minang siapa? Yang mendekati siapa? Huaiqing yang approach actually. So masa Hazim join King of Penang Hill tu. Dia 2 pertandingan dalam weekend tu. Sabtu naik ikut trail, Ahad naik ikut jalan untuk lari sampai Penang Hill. So memang Hazim dia ada bakat dia dalam lari uphill. Then dia pun pernah join pertandingan KL Tower semua ni. So memang ada peluang lah untuk dapatkan pelapis.
That's why ada komen dekat dia punya post. Berminat tak nak try tawaran? So Wai Ching boleh bagi program semua tu lah. Wai Ching approve tau. Dahsyat. Saya belum lagi. Cari selalunya. Hazim sebelum ni dah pernah menyertai selain daripada hiking, dah pernah menyertai larian lain ataupun menjadi atlet universiti? Road race. Road race. Apa acara yang disertai? Banyak sebenarnya. Tapi 10 kalau yang favorite? Favorite 10 lah. 10 yang short distance lah. Macam 10, 5 lah. Sejak tahun? Sejak 2000, kalau untuk series 2019 masa universiti diploma. Apa yang Hazim nampak perbezaan antara tower running dengan road running? Oh, banyak. Kalau untuk perbezaan dia, contoh macam road kan, kita lari landai je. Yang kita tak tahu elevation berapa. Dan kalau untuk tower running, dia naik je sampai atas. So dia macam, wah, sebab kita lawan graviti kan. So tu yang macam susah sikit. Tapi saya suka lah challenge. Dari segi latihan, modul latihan. Sebab kalau kita nak ikut pace Wai Ching ni, semputlah pada. Untuk Aziz ni bagaimana? Oh, saya pun semput juga. Semput juga. Tapi I try to keep up. Dia boleh macam adalah push saya kan. Macam try to keep up. Try to keep up. Macam KL Tower untuk trial run tu, I try buat 90 beat lah. Beat per minute untuk dengan dia. And then I pun macam lepas datang naik motor dengan hujan pun semua. So I macam barai sangat. And then dia pun cakap try to keep up. And then keep up. And then dapat lah ni. Okey. Ya, ada juga Wai Ching. Coach memang macam tu. Kalau dia tak ada keganasan tu, anak murid dia tak dimanja Betul-betul. Wai Ching, setiap sukan ni dia ada penggunaan otot-otot tersendiri. Betul. Lari mungkin lain. Kalau larian tangga, otot mana di bahagian kaki ini banyak digunakan? Paling banyak guna quads. Sebab selalunya kita pakai quads yang kiranya push kita orang naik. Calf kurang sebab kita land full step masa dekat tangga tu. So boleh pakai quads banyak, lepas tu pakai tangan juga otot dekat forearm untuk tarik kita orang naik atas. Yang tu juga sangat kritikal. Dan minggu lepas ada 2 pertandingan yang disertai. Mungkin boleh kongsikan pengalaman tu, Hazim? Untuk saya hari Sabtu ada larian menara dekat KBS dekat Putrajaya. 17 tingkat je. Tapi memang bagi saya memang speed sebab 17 tingkat tu memang sekejap je. And then ada juga daripada orang Eropah pun datang macam Itali, macam world number 4 Fabio Ruga, dia datang sini. And then saya kena fight dengan dia. Dan masa fight tu saya macam unlucky jugalah sebab Fabio tu nombor 1 and then saya nombor 2. And then beza saya dengan dia 5 second saja. Tapi dalam larian 5 second tu jauh juga. Jauh, agak jauh. Agak jauh untuk bangunan yang rendah. Okey. Wai Ching akan the next is Shanghai dengan Macau. 100 tingkat. 100 tingkat dekat Shanghai. Adakah itu juga adakah itu dikira sebagai endurance dalam tower running? Betul. Berapa jangkaan akan habis masa? Lebih kurang 16 minit ke bawah. 16 minit. Okey, tapi dalam 16 minit intensiti sangat tinggi. Sangat tinggi. Penggunaan quads yang sangat tertekan pada waktu itu, intensiti yang sangat tinggi. Bagaimana Wai Ching handle stres terhadap quads dan juga kesakitan yang Wai Ching hadapi ketika naik menara tersebut? Biasanya kalau untuk bangunan lebih daripada 50 tingkat, kita orang jalan laju. Sebenarnya kita tak lari pun naik tangga. Sebab jalan laju ikut pace yang memang optimum untuk kita orang hold on all the way lah. So then yang 100 floor ni actually lebih kurang 16 minutes based on dia punya record. So Wai Ching punya objektif nak pecah rekod dia. Rekod 16 minit 7 saat kalau tak silap. So 16 minit ni dia kena maintain on a certain pace. Lepas tu use the rail all the time. Selalu pakai pemegang tangan untuk tarik sebab memang jauh. 16 minit tu jauh. Tak mungkin nak kiranya start dengan laju sangat. Kena maintain, kena ada patience lah. Kalau tak patient tu, ramai dulu Wai Ching start mungkin starting laju lari, then habis barai. Macam Ridwan cakap, quad semua berat. Then mental tu yang susah. Mental tu yang kena control, override your muscle to still activate. Tu yang challenge. Saya macam boleh bayang dia punya sakit kat sini. Sakit. Bukan kat sini kah? Di sini. Sini kita yang 6 tingkat ni pun macam dah sampai tu sakit dekat sini. Tapi itulah saya tertarik nak tanya macam mana sebab ialah hari ini bertolak ke Macau. Mana Macau? Shanghai. Ke Shanghai terlebih dahulu. Lepas tu Sabtu nanti pertandingannya. Kalau orang lain dah kata jet lag lah apalah macam Wai Ching macam mana? So biasanya sebab tempat ni Shanghai dengan Macau dia time zone sama. So tak ada beza.
Cuma after Shanghai tu terus pergi airport, pick lagi satu flight pergi Macau. Dan pergi Macau sampai Macau dah malam dah. So then kena rehat yang secukupnya, then prepare pertandingan seterusnya. Kita pun rehat juga tapi so dia tu itu perjalanan. Tapi kita nak tahu juga tentang sebelum race berlangsung. Mungkin atlet ni mungkin kalau sebelum race berlangsung, contohnya kalau atlet running, road running, macam saya menyertai triathlon, kita akan konsum contohnya nitrate, beetroot dan sebagainya. Apa perkara-perkara yang dikonsum, perkara yang wajib yang anda konsum sebelum race? Bagi Wai Ching ada consume Manuka Wellbeing honey. Honey yang daripada New Zealand tu. So honey tu Wai Ching tiap-tiap hari consume 2 teaspoon lah pagi dengan petang. So yang tu bantu bagi Wai Ching energy selalunya. Selain tu ada lagi satu suplemen Mytoceps. Dia punya active ingredient tu cordyceps. So untuk build up Wai Ching punya energy storage. Selain daripada itu vitamin C, magnesium. Vitamin C ada pakai satu suplemen lagi panggil Usana. Yang tu pun suplemen dia ada multivitamin semua tu, omega, fish oil semua ada. Hazim pula bagaimana? Ini lagilah pelajar kan. Cerita tentang suplemen ataupun makanan yang diambil sebelum race. Kalau untuk student macam saya bajet-bajet sikit. Macam beli energy gel yang biasa tu untuk sebelum pertandingan. So macam bagi energy and then air Red Bull. Itu je bagi saya. Itulah dari segi kena bajet-bajet tu you juga. Tapi bajet dari segi masa tu. Macam Wai Ching kita tahu full time fokus pada ini. Tapi macam Hazim dengan belajarnya lagi. Betul. Okey, kalau untuk selalunya memang kalau sekarang memang pack gila masa. So kena bahagikan betul. So kalau petang Wai Ching ada cakap kena buat berapa, hari ni buat berapa easy ke apa kan. So petang tu dalam pukul 6 tu saya akan lari dulu dekat around university, around campus. Dalam 5 kilo and then naik tangga lah. Naik tangga sebab dekat UiTM tu ada macam menara engineering 20 tingkat. So saya memang training kat situ memang okey lah. So ada tempat training macam road running dalam track dalam UiTM pun berbukit. Betul. Memang sesuai lah untuk training menggunakan quads. Betul. Susah. Hazim ada teman-teman lain juga? Tak ada. Untuk tawuran ni memang tak ada sebab susah. Tapi kalau untuk road race ada. Road race ramai lah. Tapi kalau tawuran ni tak ada. Tower ni tak semua orang nak Ika. Sebab dia lagi dalam keadaan sempit kan. Orang ada stigma tau. Kata macam mudah je ni. Pertandingan apa kan. Jadi kadang-kadang orang tak berapa nak berminat dan tak nampak kesukarannya tu di mana. Okey, macam Hazim sendiri untuk Sabtu dan Ahad ni expectationnya macam mana? Untuk expectation saya macam untuk Shanghai 100 tingkat tak pernah saya buat lagi. Tapi saya cuba sebaik habis lah. Kiranya macam try to maintain and then hopefully dapat good time. Dan untuk Macau pun ramai yang datang, ramai yang ada world ranking datang. So jadi saya try bagi fight habis baik lah. Sebagai coach, trainer dan segala-gala mentor kepada Hazim, macam mana untuk Sabtu Ahad ni? Sabtu ni plan nak actually break the record 16 minit, nak lari bawah 16 minit. Sebab yang ni bangunan agak tinggi di Shanghai. Memang one of the tallest top 3 lah. Then yang ni nak menang dengan capai rekod. Lepas tu Ahad tu race lagi besar sebab dia international punya ranking, punya pertandingan. So memang ramai Japan, Itali semua ada. Spanyol. So Ahad tu lagi susah sebenarnya daripada Sabtu. Dia punya feel lah. So tapi kita orang tak fokus kepada mereka, fokus kepada diri sendiri. You versus you kan dalam sukan ni. Sebab pada Ahad ni kita orang lari pun kita tak tahu apa time mereka. Mereka baik ke tak baik kita tak tahu. Kita fly off one by one kan. So apa yang boleh buat tu fokus pada diri sendiri. Dan Ahad ni rekod Wai Ching. So nak pergi improve lagi rekod. Harap improve rekod tu dah cukup nak menang lah. Good luck. Dan juga selamat berjaya kepada Wai Ching dan juga pelapisnya Hazim. Dan juga kami doakan supaya segalanya berjalan lancar di Shanghai dan juga di Macau. Terima kasih juga kepada anda semua yang bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Jadi banyak telah pun kami kongsikan kepada anda bermula seawal jam 8 pagi tadi. Banyak yang kami kongsikan bersama dengan anda khususnya berkaitan dengan Belanjawan 2024. Apakah manfaat yang bakal diterima oleh siswa Zah di luar sana. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ahli keluarga kita Wai Ching yang akhirnya berjumpalah dengan pelapisnya. Ada masa lagi nanti kita akan dapatkan perkembangan Wai Ching di Shanghai dan juga di Macau. Dengan itu kami mengundur diri dahulu. Saya Ridwan Mustafa dan saya Syafiqah Ishak. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum.